Siasat bab 3. Tingkatan 5. Okay. Macam yang saya cakap, kelas-kelas sebelum ni guys, perasan tak saya kata, Allah, kau tengok maka pun jatuh. Maka pun tak buat hati aku. Maka pun tak buat hati aku. Geram betul lah. Hari ni hari orang tak buat hati aku. Buka kamera dah. Maksud, geram aku. Okay dah, sambung. Perasan tak bila saya cakap, dua benda ini selama-lamanya dan seumur hidup awak tak boleh pisahkan. Perasan tak saya cakap tu? Every single bab, every single ni, kita lalu je tempat ni, kita lalu PTM 48, lalu PTM 57, lalu itu, lalu ini. Benda ini tak boleh dipisahkan walaupun sekali. Ada sebab dia, dan sebab dia kita belajar pada bab ini. Okay dah Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Maksudnya, kalaulah raja tersebut tak memerintah ikut perlembagaan, demokrasi akan hancur. Sebab raja buat cara sendiri. Sebab tak ada perlembagaan yang kontrolkan dia. Bukan kontrol. Control. Kontrolkan dia. Faham tak? Kalau raja tak ada Okay, sorry. Language. Okay. Demokrasi berparlimen. Kalau demokrasi tak ada parlimen, raja takkan boleh guna perlembagaan yang dicipta oleh ahli parlimen. Sebab parlimen tak wujud, perlembagaan takkan wujud, raja pun tak ada perlembagaan. Nampak tak? Faham tak konsep tu? Sebab itu, dua-dua ni tak boleh pisah. Sebab secara asasnya, faham tak kenapa? Saya nak buat perlembagaan, kan gubal-gubal perlembagaan yang pindah means edit, betul? Yang edit perlembagaan kan ahli parlimen, ahli Dewan Rakyat, ahli negara, Dewan Negara, betul? Dua benda ni. Tetapi, kalau kita tak guna sistem demokrasi berparlimen, perlembagaan takkan wujud. Bila perlembagaan takkan wujud, adakah raja boleh memerintah dengan perlembagaan? Tak boleh. Jadi raja akan berkuasa mutlak. Bila raja berkuasa mutlak, demokrasi ada ataupun tidak? Tak ada. Sebab itu, dua-dua ini tidak boleh dipisahkan. Itu konsep pada hari ini. Kenapa? Kenapa dua-dua ini tak boleh pisah? Kenapa dua ni macam adik-beradik? Gaduh-gaduh tapi akhirnya stay di situ. Inilah sebab dia. Boleh faham Boleh faham. Okay, saya carry on. Okay. Awak akan nampak, awak akan rasa, ya Allah, susahnya nak belajar hari ini. Boleh ke siap dalam masa 2 jam lebih. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. Saya cuba. Okay, saya cuba. Secara asasnya, 3.1 tak ada benda. Betul, saya jujur dengan awak. Tengok buku teks awak. 3.1 tak ada apa. Percayalah, 3.5 pun tak ada apa. Yang banyak benda yang perlu awak hadam dan faham betul-betul ialah 3.2, 3.3, 3.4 sampai demokrasi dengan pengasingan kuasa. Itu yang awak kena faham betul-betul. Function 3.1 hanyalah intro untuk masuk 3.2. Dia macam seolah-olah, konsep ini, macam tu ke jadinya. Macam contoh saya buat timeline untuk awak. Sebelum kita pergi buat timeline garis-garis kan, kita pergi timeline buat garis-garis tu, sebelum sampai garis tu kan kita cerita dulu kan. Sama lah dengan 3.1. Dia cerita dulu, baru sampai 3.2, poin utama dia. Jom masuk 3.1. Okay, sekejap je, sebab dia memang tak ada apa. Okay, 3.1 dia kata latar belakang, bahasa Inggeris background. Maksudnya macam contoh awak buat dekat Twitter ke Instagram ke apa, bio, awak punya bio kan, kat pengenalan awak, bio kat DP awak tu. Sama lah. So dia sekarang ni dua konsep yang sangat mudah kita kenali. Kita tengok selama kita bincang lah bab 1, bab 2 kedaulatan negara. Kita bincang perlembagaan persekutuan. Dulu sebelum kita bergerak ke arah yang baru, dulu tengok dekat tanah Melayu ini, kita guna sistem yang saya ajar apa benda? Piramid yang ke atas. Raja di atas, raja ada kuasa. Raja pegang undang-undang, raja berdaulat.
Berdaulat maksudnya apa? Kekuasaan tertinggi. Kekuasaan saja tak cukup. Sebab kalau kekuasaan orang lain pun ada kuasa. Tetapi kekuasaan mana yang orang tak boleh challenge? Tertinggi. Daulat. Itu sebab daulat tuanku. Ada tak kita kata daulat Syamsul? Tak ada. Ada tak kata daulat Kamarul? Tak ada. Daulat Aliyah? Tak ada. Tak ada. Okey? Tak apalah, tak nak sebut kat sini kan. Kan mencarut language kan. Maksudnya dia khas digunakan untuk golongan itu saja, golongan raja. Sebab raja saja ada kekuasaan tertinggi. Yes. So, itulah konsep dah tahu. Tak payah pergi jauh-jauh dah. So, bila berdaulat apa semua, kita berkembang ikut peredaran masa. Macam yang ada dekat perlembagaan persekutuan. Kalau tak ada yang lama, tak ada yang baru. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Itu yang saya suka untuk ingatkan dekat awak. Bila tak ada yang lama, tak ada yang baru, apa-apa kita nak cakap. Bermakna, kalau tak ada yang tradisional, moden pun takkan ada. Kalau tradisional campur dengan moden, maka jadilah hari ini. Yes. Sekarang lah, macam sekarang lah, awak dan adik-beradik awak sekarang datuk, nenek, moyang, bapa, mak tradisional. Campur semua, jadilah satu masyarakat yang unik. Tradisional ada pendapat ciri-ciri, moden ada pendapat ciri-ciri. Berbeza ibarat langit dan bumi. Apabila digabungkan, membawa satu masyarakat yang sangat harmoni. Macam berdebat siapa sedap ayat hujung tu. Okey, tak apa. Boleh faham tak dekat situ? Maka ini yang negara lain tak ada. Tengok dekat depan. Raja berperlembagaan. Tradisional mana? Raja. Perlembagaan mana? Moden. Demokrasi? Moden. Memodenkan lagi? Berparlimen. Yes. Maka penggabungan antara tradisional dan moden itu, nanti 3.5 awak akan nampak ciri-ciri unik di negara kita. Yang negara lain jarang sekali ada. Boleh faham? So, kalau contohlah, macam saya cakap tadi, kita pergilah timeline sekejap. Kita pergi start dengan first ialah Kesatuan Melayu Melaka. Dulu. Bila dulu segitiga raja di atas nama raja masa Kesultanan Melayu Melaka, Sultan Melaka. Maka Sultan ketua apa? Dia ketua tentera. Dia ketua agama Islam. Dia ketua itu. Dia ketua ini. Ketua yang buat undang-undang. Dia ketua segala-galanya. Tetapi tolong ingat, Kesultanan Melayu Melaka agamanya apa? Kristian ke? Punjabi ke? Islam. Bila saya beragama Islam, kita buat sikit bintang dengan bulan kan? Okay. Bila dia beragama Islam, adakah semua benda yang saya buat itu saya boleh main buat saja? Tak boleh kan? Sebab kita ada Al-Quran, kita ada As-Sunnah. Jadi apa-apa yang kita buat, kita kehakiman ke apa semua di ketua, mesti menggunakan konsep Islam. So bila ada konsep Islam, apa undang-undang? Sebab dia pun ketua yang buat undang-undang, sultan juga. So dalam konsep Islam, apa yang dia gunakan untuk buat undang-undang yang semua orang akan ikut sampai zaman moden? Hukum kanun Melaka. Lepas tu pairing dia macam ni lah. Raja Perlembagaan, Demokrasi Berparlimen. Pair 1. Pasangan 1. Pairing 2. Tak dapat dipisahkan. Hukum Kanun Melaka dengan Undang-Undang Laut Melaka. Yes. Hukum kanun darat dan semuanya, Undang-Undang Laut dan Pantai dan semuanya berkaitan dua perkara tersebut. Boleh faham? Sebab dulu perdagangan Kempes, politik guna hukum kanun. Sekarang ni Undang-Undang Laut, politik, ekonomi sosial. Ekonomi dan sosial tertumpu di kawasan laut dan pantai. Betul tak? Berdagang, berlabur, buat hal itu hari ni. Perlulah benda ni. Nak kontrol pes tu. Sebab itu saya kata, kalau awak sesat dalam sejarah, tak faham, tak hafal, mana nak balik ke pangkal jalan? Pes. Tolonglah. Itu sajalah harapan awak masa SPM nanti.
Masa awak buat essay ke soalan structure. So, hukum kanun, undang-undang, inilah perlembagaan dia. So, ada konsep Islam. Bila konsep Islam, sultan juga ketua agama Islam. So, tradisi adat Melayu semua, ketuanya sultan. Semua balik kepada dia. So, bila kesultanan pula, okay, kena ingat, jom lukis peta. Kesultanan Melayu Melaka ni Malaysia, okay, Malaysia. Ni Sabah, Sarawak, gambar anjing-anjing kan, macam anjing kan. Wuf wuf. Okey. Lepas tu bawah dia ada Sumatera. Lepas tu Indonesia ni Singapura, pula-pula ni pulu-pulu. Tu Filipin lah Okey. So dah pulu-pulu kat situ. Okey, bila kita tengok Melaka dekat sini, betul? Melaka dekat sini. Soalan saya, Kesultanan Melayu Melaka dia power tau. Dia kontrol semua benda kat sini tau masa dulu. Jadi adakah logik dia berada di Melaka saja? Tak kan? Masa zaman Sultan Melayu Melaka, kena faham Perak, Pahang, Kedah, Johor, apa semua, Sumatera, semuanya di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Semua. Semua ya. Pen hijau, pen marker hijau. So semua di sini berada di bawah jajahan ataupun naungan Melaka. Cara macam mana awak dah belajar kat sekolah rendah, awak dah belajar kat form 1 sampai form 3. Ada dari segi keturunan, naungan, jajahan kan. Melaka hantar askar takluk kawasan tu. Yeay. So saya sudah jadi milik Melaka. Sebab apa? Kedaulatan masa zaman Melayu Melaka macam mana? Taat, setia rakyat dia. Saya takluk sesuatu kawasan. Contoh, aku pergi takluk Perak. Lepas tu orang Perak, alamak, orang Melaka lah. Lama-lama orang Perak yang kena takluk itu memberikan, itu Cina. Orang Perak yang ditakluk itu memberikan kesetiaan mereka kepada Sultan Melaka. Jadi, nama orang Perak duduk negeri Perak. Tapi kesetiaan pada Sultan Melaka. Jadi dia rakyat apa? Rakyat Kesultanan Melayu Melaka. Secara tak langsung awak dah ulang kaji bab-bab form 4 dan form 5 kat sini. Nampak tak? Menunjukkan petang ringkasan bagi bab satu, ringkasan bagi bab-bab lain yang kita pernah cover, ini pun ada dah. So sejarah is always like that. Pengulangan sentiasa. Sebab itu mudah nak dapat A+. Sebelum tu saya nak ucap tahniah pada siapa yang ada Tengku Kristina. Leave kelas lah macam ni. Alah dia ni. Okay, siut lah. Okay, Tengku Kristina nak cakap tahniah. Dia pun dah buat set untuk tingkatan 4 form 4. Dapat markah tinggi juga. Lebih 30. Tahniah saya ucapkan. Bagus kau ni. Yeah, kau tengok Huda pun buka kamera. Okay, Huda lagi best. Huda kat belakang dia kosong. Okay, kosong. Huda kat belakang dia kosong. Bukan tu je. Huda kosong tapi ada cermin. Cermin tu maknanya dia akan luangkan masa dia make up kat situ 2 jam. Kalau cerita dia nak dating dengan boyfriend dia kan. Dia nak dating. Sayang, you kat mana? I nak siap dah ni. Nak siap dah tu, dia baru nak pasang foundation kat muka dia. Dah sejam setengah lepas tu baru dia siap. Boyfriend dia dah ada janggut dah tunggu kat bawah. Tu sebab dia shaming kat belakang. Tu sebab dia tak malu menunjukkan. Alah, cermin pintu sama je. Itu menunjukkan bahawa dia tak malu nak tunjuk belakang dia. Sebab dah ada boyfriend. Gitu. Okay, sambung. Alright. Bagi apa dah aku hari ni. Okay, gitu kan. Okay, so macam mana? Naungan kena jajak. Lepas tu ada puteri Melaka kan. Contohnya macam Tun Fatimah kahwin dengan itu dan ini anak-anak Sultan Petah kan. Lepas tu putera Melaka pergi negeri Perak apa jadi pemerintah negeri Perak. Dia buka kerajaan Perak. So semua dah ada hubungan antara satu sama lain. Dia membentuk satu legasi. Tu sebab bila 1511 Portugis datang Melaka, ini semua orang tahu dah. Engkau bodoh sejarah pun kau tahu. Kan, Portugis datang kat Melaka 1511, Portugis menakluk Melaka. Itu paling simple lah. So, bila dia takluk Melaka, adakah satu Kesultanan Melayu Melaka ni jatuh? Tak. Sebab dia hanya serang kota Melaka saja. Kat tengah ni saja. Macam kita lah. Contoh orang serang KL, kita boleh je pergi Putrajaya. Putrajaya jadi pemerintahan baru kita, ibu negara baru. Kalau Putrajaya pula kena attack, kita pergi pindah Shah Alam, pergi pindah Melaka, pergi pindah Johor Bahru. Sebab
Dia hanya attack kota Melaka je. Dia ingat dia attack ibu negara, yang lain semua ikut hancur. Tapi tak hancur. Dia membentuk satu legasi. Itu sebab wujudnya kesultanan lain. Sebab Sultan Mahmud Shah, Sultan Alas Melaka kan, dia berlari pergi Johor. Lepas tu dia membentuk Kesultanan Johor Riau dekat situ. Dia lari pergi Pahang, bentuk Kesultanan Pahang. Dia ni pergi Perak, bentuk Kesultanan Perak, sementara diburu oleh Portugis. Maka kesultanan-kesultanan itu di Johor Riau, Pahang, Perak, legasi langsung lah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Sebab Sultan Melaka lari, dia buat satu kesultanan baru nak melawan Portugis. Wujud negeri-negeri yang lain punya sultan. Legasi terus, dia sambung. Continuation. Yes. So, Kesultanan Terengganu dengan Selangor pula kesinambungan Johor Riau. Sebab Selangor dengan tu pula keturunan Bugis. So bila keturunan sama ni, so family pun samalah sultan-sultannya. Lepas tu Kesultanan Kelantan Negeri Sembilan dengan Perlis. Perlis kan bapak jauh tu. Negeri Sembilan kan kecil, cannot macam tu. Lepas tu Terengganu apa? Bukan. Alah, alah. Kau banding sekarang. Kau banding Negeri Sembilan dengan China. Mana lagi besar? Negeri Sembilan ke China? China kan? Okay, sambung. Okay, sambung. So, Kelantan Perlis Negeri Sembilan. So, bila semua kesultanan ini dah dibentuk daripada benda tu, Kesultanan Melayu pun sumber undang-undang lah, ketua kerajaan lah, ketua agama, ketua adat mempertahankan Melayu, keabsahan semua tindakan. Keabsahan tu apa guys? Ini benda-benda dalam kebat dan struktur. Keabsahan bermakna dia macam mengesahkan tindakan awak. Verify. Kan awak pernah dengar ayat verify kan? Kalau contoh account Spotify awak expired ke apa, awak nak verify balik. Okay, verify bahasa Melayu pengesahan, keabsahan. So awak akan valid, yes, validation, yes. Keabsahan semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. So bermakna kedaulatan. Awak nak buat apa saja. Dia berasal daripada susur galur family besar yang sama. Dia berasal daripada susur galur family besar yang sama. Terkejut kan? Saya pun terkejut. Awak bagaimana? Bang bang boom. Begitu. Nampak tak? So 3.1 dia pusing-pusing dekat situ je. Lepas tu ini masa Melaka. Okey, jom. Tak apalah, kita lambat hari ni pun tak apa. Habis pukul 12 pun tak apa. Mampus lah. Ini Sabtu bukannya apa, Rabu kan? Tak apa lah. Okey, tak apa. Kita sambung. Selagi awak tak mengantuk, saya sambung. Okey, sambung. So sebelum Perang Dunia Kedua. Okey, sebelum okey, timeline Melaka. Dia Melaka kat sini. Sebelum Perang Dunia Kedua, sorry. Kedua, Jepun datang 3941 lebih kurang macam tu kan. Okay. Sebelum. Before. Okay. So, bila before, cuba ingat balik. Siapa yang jajah tanah Melayu sebelum Jepun? Siapa? Yang paling lama. Siapa? Dia start dengan B. B. Paling lama syaitan. Syaitan. Okay. Itulah kan kena syaitan sekali. Okay, British. So, British ni, dia nak eksploitasi ekonomi kita. Tapi dia bijak. Dia licik. Dia tak nak kita melawan dia. Jadi, dia masuk jarum bukan aluminium. Dia masuk jarum secara halus. Halus saja. Gitu. Dia masuk secara halus. Means how? Dia bukan main masuk tembak engkau mampus. Tidak. Dia menggunakan helah dan tipu daya. Macam mana? Dia buat perjanjian. Dia buat deal. Dia masuk, dia buat tu ini. Ingat balik tadi bendera. Peta Malaysia yang saya buat tadi. Satu-satu kesultanan dia masuk, dia lantik seorang penasihat. Nama dia sistem resident. Resident ni siapa? Penasihat. So dekat mana resident ada, penasihat ni sistem juga ada. So dia terlibat dalam semua benda. Raja masih ketua negeri. Raja masih ketua undang-undang. Raja pun ada buat perjanjian-perjanjian semua tu. Negeri-negeri Melayu masih negeri naungan British. Bukan jajahan. Kita orang ingat. Guys, jangan confuse bab ni. Kita dijajah oleh British, tapi kita bukan negeri jajahan dia. Muka blur. Semua muka blur.
Aku faham kenapa semua muka bela. Aku faham. Saya faham. Saya pun bela awal-awal ni. Memanglah. Padanlah muka korang tak faham. Macam ni, saya ulang. Sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum Jepun datang, kan British datang 2 kali kan? First before Jepun, lepas tu lepas Jepun. Before Jepun datang, kita bukan dijajah oleh British. Kita hanya bernaung di bawah British. Sebab kita hanya menerima residen dan penasihat British sahaja. Apa yang dua orang ni buat? Mereka, ingat tak apa yang saya dah ulang? Mereka menasihati semua sultan dalam semua perkara, kena terima nasihat, bla bla, kecuali 2 benda. Apa? Adat Melayu dan juga agama Islam. Betul. 2 ini saja. Tetapi lepas Jepun dah belah, British masuk second time, ingat tak apa yang buatkan kita mengamuk dengan dia? Dia buat Malayan Union. Kan? Dia buat Malayan Union. Lepas tu dia buat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 48, PTM 48. Lepas tu baru kita merdeka, PTM 57. Masa PTM 48, masa Malayan Union, kita dijajah oleh British. Sebab kita punya pemerintahan direct rule bawah Raja British dekat London. Ingat balik, kita ikut keputusan Parlimen British, kita buat itu ini, semua ikut British. Itu baru nama dijajah. Sekarang status kita ialah negeri naungan sebelum merdeka ni. Sebab mereka tak menjajah kita pun. Mereka letak penasihat dia. Mereka letak residen. Nak nasihat-nasihat. Nama je nasihat. Tapi sebenarnya mempengaruhi. Sebab apa dia kata? Memanglah nasihat. Tapi nasihat dia kena guna pakai. Nasihat dia kena wajib terima. Ada tak orang kan, kau advise orang tu, lepas tu kau kata kat dia, kau kena terima nasihat aku. Apa pun kau kena buat juga. Walaupun ni nasihat. Nama je nasihat. Tapi macam paksaan. Tapi di paksaan, dia namakan as nasihat. Itulah sistem residen dengan penasihat sebelum Perang Dunia Kedua. Itu sebab ada orang confused. Ada orang kata Johor tak pernah dijajah langsung oleh British. Ada betulnya. Tapi tak betul 100%. Dia tak pernah dijajah sebelum Perang Dunia Kedua. Sebab dia hanya menerima penasihat British. Dia dijajah lepas Perang Dunia Kedua yang second time tu sebab ada apa? Satu tanah Melayu tu kena Malayan Union, satu tanah Melayu tu kena PTM 48. Kita terima Pesuruhjaya Tinggi British. Dia mentadbir. Kita masih belum nak mentadbir secara full lagi. Jadi tolong bezakan negeri naungan dengan negeri jajahan. Bila kita dinaungi, bila kita dijajah. So sekarang ni, residen dengan penasihat. Residen kan residen untuk sistem NNMB. NNMB. Negeri Melayu Bersekutu. Penasihat NNMTB. Tidak bersekutu. Okay. Satu cara je awak nak ingat. Okay guys. Saya pernah buat formula ni masa saya nak SPM dulu. Senang saja nak membezakan negeri Selat, negeri Melayu Bersekutu, negeri Melayu Tidak Bersekutu. Senang saja awak nak ingat. Negeri Selat, NNS. Ada berapa singkatan? NNS. Berapa huruf? 3 kan? 3. Bermakna ada 3 negeri. Siap. NNMB. Berapa huruf? 4. Bermakna ada 4 negeri. NNMTB. Berapa huruf? 5. Dia ada 5 negeri. Tak percaya? Tengok. Itulah cara yang paling mudah nak hafal. NNS Negeri Selat, first step. Kita nak masuk negara, start kat Selat dia dulu. Kat tepi-tepi pantai dulu. So, negeri pertama yang ditakluki oleh British, Pulau Pinang, Melaka, Singapura. Pelabuhan, semua yang penting-penting. Mereka ini negeri jajahan British. Sebab dia direct bawah British. Itu sebab taraf kewarganegaraan masa PTM 48 yang lahir kat negeri Selat tu semua special. Sebab apa? Mereka negeri direct bawah British. Bukan naungan. Itu sebab dia. Lepas tu, NNMB.
Semua negeri yang ada sultan yang besar negeri dia. Contoh Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Lagi satu apa? Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Lagi satu. Tolong ingatkan saya, tolong ingat saya. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Bukan. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Perak, Pahang, Negeri Sembilan. Lagi satu apa? Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Lambat apa ni? Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan juga Selangor. 5 negeri yang paling ni, NNMTV paling mudah. Semua negeri Melayu kat utara tambah satu negeri Melayu kat selatan. Ini utara tambah selatan. Iaitu Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu. Tambah satu kat selatan, Johor. Siap. Inilah cara yang saya senang nak hafal masa saya belajar dulu. Boleh? Okay, settle dah. Okay. So 3.1. Okay, bila dah itu masa sebelum Perang Dunia Kedua. Masa Perang Dunia Kedua, raja masih diiktiraf. Masih tau. Ini raja, ni nak tunjuk, raja masih dihormati. Ini masa Jepun. Okay, sebagai ketua negara Islam, kedudukan Raja Melayu pun ada masa persidangan Raja Tanah Melayu tu. Lepas tu dia di bawah pengawasan Gubernur Jepun. So Raja Melayu pun dapat pendapatan seperti before Perang Dunia Kedua. Lepas Perang Dunia Kedua, awak tak payah nak hafal semua itu dan ini. Awak hanya tengok Malayan Union, awak hanya tengok PTM 48. Lepas tu tengok PTM 57. Macam mana cara raja-raja dilayan. Kalau masa Malayan Union, raja diketepikan, betul? Kedaulatan raja habis sebab ada Jus Soli. Itu menyebabkan orang Melayu bangkit melawan. Raja Melayu dihina oleh Sir Harold Michael. Kena ugut. Ingat tak? Ingat balik. Kita recall. Ini macam ulang kaji back before. So sebab itu raja, ni nak tengok layanan terhadap raja macam mana. So Raja-Raja Melayu pula dah ada PTM 48 mengembalikan semula kedaulatan Raja Melayu. Dah sama macam before Perang Dunia Kedua. So gubarlah setiap negeri punya raja, gubar undang-undang tubuh. Mengangkat Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan RB sampai hari ini. Masa PTM 48 lah. Kan konsep dia diperkenalkan di situ. Campur demokrasi berparlimen bila masa kita lepas merdeka 57. PTM 57 menambahkan satu lagi konsep demokrasi berparlimen. Apa yang memegang kekuasaan raja tu? Perlembagaan persekutuan. Yang di Pertuan Agong Ketua Utama Negara. Semua kuasa kerja kedudukan agung ditentukan oleh perlembagaan persekutuan. Sebab apa tak payah fikir panjang? Sebab raja berperlembagaan. Siap. So raja pemerintah tertinggi negara. Rakyat boleh pilih pemimpin melalui pilihan raya. Itu demokrasi berparlimen untuk membentuk kerajaan. Nampak tak kaitan dia dekat situ? So raja masih ada sampai hari ini. Sebab dia identiti kita sebenarnya. Raja, kita pernah dijajah macam-macam negara. Betul tak? Tapi kita tak pernah hilang pun identiti kita. Sebagai orang Malaysia, sebagai orang Tanah Melayu, sebagai orang asal. Why? Sebab yang atas tu masih ada. Yang atas tu masih jaga kita. Itu sebab dia panggil mereka tu payung negara. Pernah tak awak dengar ayat? Raja payung negara. Pernah dengar tak? Dia bukan istilah payung kuning tu tau. Kalau payung kuning aku pun boleh. Aku pun beli payung kuning weh. Payung kuning biji aku pasang payung. Hujan. Bukan. Itu lain. Betul, itu lain. Payung negara bermakna raja tu, image, simbol raja tu dia lindung kita. Dia lindung kita. Dia punya kuasa kedaulatan. Dia pun tak boleh gila kuasa. Dia tak boleh hancurkan kita. Sebab apa? Dia tertakluk dengan perlembagaan. Perlembagaan siapa yang edit? Kita. Nampak tak kesinambungan kuasa antara raja dengan rakyat? Jadi dua-dua tu tak boleh untuk mengatasi antara satu sama lain. Dia balance. Itu uniknya. Dah saya termasuk dah 3.4 dan 3.5. Pengasingan kuasa dengan tu. Dah masuk dah. Nampak dia ulang balik benda yang sama. So 3.1 habis. Dengan dah masuk sikit 0.4 dan 0.5. Dah masuk sikit dah. Okay, jom kita pergi 3.2. Okay, 3.2 lagi sekali saya menggunakan cara yang paling mudah untuk awak faham. Tadi kita guna timeline, betul? Sekarang kita guna peta alih pula.
Bila awak nak faham sejarah, kadang-kadang perempuan suka. Saya rasa Aliyah dengan Kaisara suka kot. Korang maybe suka buat notes sticky bukan notes yang macam warna-warna, korang tukar marker pen lepas tu buat notes kan. Korang suka buat macam tu tak? Tak tahulah sebab saya ada kawan kelas saya, dia suka buat macam tu. Dia suka buat notes, lepas tu dia suka tukar warna pen. Okey, fakta ni kita letak pen hijau. Lepas tu kalau nama orang, nama tempat, pen biru pula. Ada orang suka macam tu. Tak tahulah perempuan macam ni. So sejarah pun awak nak buat, silakan. Macam mana cakap? Kalau awak faham lah, kalau awak rasa awak boleh hadam lebih macam itu, silakan. Sebab sejarah dia tak limitkan pemikiran awak. Dia lagi membuka adalah awak tak sedar pun dah habis dah 3.1. 3.2 lagi best. 3.2 lagi best. Okay, sekarang ni baru kita masuk sistem kita. Kita dah bagi tahu konsep macam mana raja tu kan. Kan 3.2 ialah konsep raja berperlembagaan. Saya bagi singkatan RB, tak nak panjang-panjang. Raja berperlembagaan, dia ada 3 konsep, 3 cabang. Macam saya ajar dekat kelas yang lepas. Pertama adalah Raja-Raja Melayu. Kedua, Majlis Raja-Raja lah. Majlis Raja-Raja, MRR, sorry. Majlis Raja-Raja. Okay, Majlis Raja-Raja yang pertama. Yang kedua ada yang di Pertuan Agong. Yang ketiga, Majlis Raja-Raja, satu majlis tu. Lepas tu yang last kali ialah institusi raja di tempat mereka, negeri. 3 ini membentuk sistem raja berperlembagaan. Macam demokrasi berparlimen. Parlimen besar sistem. Dalam parlimen, wakil rakyat ada 2 cabang. Satu Dewan Rakyat, satu Dewan Negara. Beza tahu 2 tu. Kawan saya pun, kita orang tak belajar sangat tau Dewan Negara, Dewan Rakyat ni secara detail macam awak. Tak. Tapi kalau awak nak faham politik, boleh lah. Kita orang belajar benda ni pun dekat chapter civic. Civic ada ajar kita orang pasal Dewan Negara, Dewan Rakyat. Yes. So, ramai yang tak faham. Beza apa. Okay, macam ni lah. Macam ni. Majlis Raja-Raja dengan yang di Pertuan Agong. Ramai tak faham beza dia. Majlis Raja-Raja dengan Raja Negeri. Tak faham apa beza dia, apa kerja dia. Awak kena beruntung sebab awak diberikan buku teks untuk memahami benda 3 ini. Yes. Okay, boleh Okay, so sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. So dia ada peranan dia berlandaskan apa? Perlembagaan persekutuan. Sebab RB, B perlembagaan persekutuan. Kalau tak ada perlembagaan persekutuan, raja tersebut takkan jadilah raja berperlembagaan. Okay, so dia bermula dengan apa? Saya mulakan D to the U to the R to the B to the A to the R. Apakah yang saya sebut? Durbar. Durbar. Bukan, durian tu sekarang musim durian sedap apa. Tapi saya tak suka durian. Semua diam. Semua terkejut. Saya tak suka durian tapi saya suka gila tempoyak. Yes. Yeah, high five, mantap. Yeah. Saya jenis yang rare sikit. Durian aku benci betul. Tapi aku suka gila tempoyak. Patin tempoyak tu aku boleh licinkan. Sedap ya Allah. Nasi putih, telur dan sambal pun okey lah. Nasi sambal pun dia okey lah. Nasi putih, panas-panas, tempoyak, patin, ekor sedap. Ekor, pak, curah semua. Lepas dengan telur dadak. Sedap ya Allah. Ya Allah, aku lapar. Lama tak makan. Dulu ada gobang tu, tapi aku dah jarang beli gobang dah sekarang. Sebab dia dah menyelat. Dia dah mahal. Lepas tu isi dah kecil. Okay, tak payah complain. Okay, sambung. Durbar ya, Durbar. Okay, so Durbar ialah dia senang cerita lah. Kita pentingkan lebih pada NNMB sekarang. NNMB. Berapa huruf? 4. Berapa negeri? 4. Kesultanan yang penting. Perak, Pahang, Negeri Sembilan dan Selangor. NNMB terima sistem residen. Betul? Okay? So, ini asas dia. Lepas tu, bila saya ada residen menasihati siapa? Sultan. 4 ini negeri yang ada sultan. Okay, korang terfikir tak kenapa Pulau Pinang, Melaka dengan Kamaru, kenapa kau punya mic tu ada masalah ke? Okay, tak apa, sambung. Okay, kenapa Pulau Pinang, Melaka dengan Singapura? Yelah, Singapura dah keluar Malaysia, tak apa. Kenapa Pulau Pinang dengan Melaka, negeri Malaysia biasa, tapi tak ada sultan?
Why? Sebab inilah. Sebab macam yang aku cakap tadi, negeri-negeri Selat dia direct kepada British. Dia negeri jajahan. Dia ada kepentingan untuk British. Jadi negeri lain ada sultan, negeri dia tak ada sultan. Itu sebab sampai hari ini hanya yang dipertua negeri sahaja. Yes. Kalau Negeri Sembilan dia ada luak-luak dia kan. Ada 9 luak tu yang dipertuan besar daripada undang-undang dia tu. Undang-undang dia tu. Okay. So, undang luak lah, perut wapak lembaga yang tu kan. Sebab dia ada perpati, lebih different sikit. So beza kan. Dah nampak kat situ. Oh, itu sebabnya tak ada sultan. Awak pernah dengar tak? Sultan Pulau Pinang. Engkau pun macam asing ni Sultan Melaka. Wih, itu zaman hang kau. Kau pun rasa pelik kan? Itu masalah dia. Dia sambung dah. So, resident. So, Durbar ini, okey lah. Durbar tak payah pergi jauh. Durbar hanya nama saja. Kalau sekarang ada Majlis Raja-Raja. Nama untuk Majlis Raja-Raja zaman NNMB Durbar. Durbar. Itu saja. So, dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Ahli-ahli dia Raja 4 negeri ni, Residen British 4 negeri ni, Setiausaha 4 negeri ni. Dia bersidang. Raja-raja meeting buat apa? Bersidang lah. Takkan tidur pula kan? So bila dia bersidang dalam bentuk forum, dia memulihkan hal Dewan Pentadbiran dia bincang. Lepas tu dia pulihkan hubungan antara RRM, Raja-Raja Melayu dengan British. Sebab kenapa nak pulihkan pula? Dia sakit ke? Tak sakit. Tetapi cuba ingat balik. Diorang kan dinasihati. Tengok tangan. Dinasihati oleh Residen British. Siapa suka? Cuba angkat tangan. Saya nasihat kat Huda. Huda, apa kata dekat belakang background awak tu, awak letaklah gambar Hello Kitty sikit, nampak macam perempuan. Awak tak nak. Tapi saya punya nasihat tu, tapi awak kena ikut nasihat saya. Saya nak esok awak letak Hello Kitty tu. Okay, so adakah kalau tak mampus. Adakah itu soalan? Adakah itu nasihat ataupun paksaan? Nasihat ke paksaan? Kita rasa kau paksa aku pahal. Kata nasihat, ini nasihat lah ni. Tapi kau kena terima. Itulah Residen dan penasihat British buat. Yes. Itu sebab baik tak cakap naungan, baik cakap jajah je. Tapi tak. Kita masih mentadbir. Yelah. Dia bukan meracuni. Mengaburi. Mengaburi rakyat kat negeri tu. So orang fikir, kita belum kena jajah. Kita raja masih memerintah. Tapi diorang tak sedar keputusan raja itu siapa yang pengaruhi. Yes. Kecuali kalau orang Melayu, adat istiadat Melayu dengan Islam, itu baru raja penuh. Kau tak boleh paksa nasihat apa-apa. Tapi yang kita benci dengan Residen penasihat sampai kita ada pahlawan melawan diorang kan, macam contoh Maharaja Lela kan, Tok Janggut, yang melawan diorang tu sebabnya ialah mereka mula melanggar batasan. Selama ni kau nasihat lah apa pun, kau tukar background Hello Kitty, kau letak background BTS, kau nasihat lah apa pun boleh. Tapi mereka melawan sebab apa? Sebab mereka mula masuk campur adat Melayu dengan Islam. Ingat tak JWW Birch buat apa? Dia suruh mengharamkan perhambaan. Yelah, memanglah benda tak elok kan. Tapi dekat Perak, masa tu Raja Perak ni adat kita memang ada hamba. Adat Melayu. Bila kau sentuh benda tu benda sensitif. Jadi bila benda sensitif, adakah itu sudah adakah itu melanggar hak awak? Ya. Sebab awak tak ada hak nak suruh kita orang pasal Islam, pasal adat, tapi kau sentuh. Itu sebab kita melawan. Kalau tak kau nasihat lah apa pun, okey ikut macam tu kan. So Durbar jadi forum. So ini masa NNMB buat carta alir zaman Malayan Union. Masa Malayan Union, ikut perlembagaan itu ada Council of Sultans. Bahasa Melayu, Majlis Sultan. So dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union.
ahli-ahli dia 9 orang raja Melayu. Nanti korang akan belajar 3.3 sekejap lagi, siapakah 9 negeri yang ada sultan tu kan. Okay, so nak tahu negeri-negeri Melayu ada sultan, NNMB. Okay, formula sultan sama dengan NNMB tambah NNMPB. NNMB berapa huruf? 4. NNMPB berapa huruf? 5. 4 tambah 5, 9. Maka sultan Melayu yang ada dalam Majlis Raja-Raja ada 9. Dan di Pertuan Negeri boleh masuk tak majlis? Boleh. Tapi boleh buat keputusan tak? Tidak. Sebab Majlis Raja-Raja, bukan majlis yang di Pertua Negeri. Okay, boleh faham dekat situ? Boleh. Tak boleh faham? Tanya kejap lagi. Soalan saya, bila kaunsil, majlis buat apa? Bincang hal itu dan ini, hal undang-undang, menasihati gubernur. Okey, Malayan Union jadi ke tak jadi? Soalan saya first, sebelum sambung. Jadi ataupun tak? Tak jadi kan? Sebab orang Melayu marah, betul? So bila Malayan Union tak jadi, Council of Sultan jadi tak? Tak jadi. Tak payah pening lah fikir. Tak hafal pun tak apa. Sebab awak dah tahu dah Malayan Union cancel. Ini buat apa nak buat? Kan buat apa nak buat benda yang sia-sia? Dah cancel, kau nak buat Council of Sultan buat apa dik? Baru sambung. Masa PTM 48. So Raja-Raja Melayu ada 9 orang kan? Dan orang Raja Melayu ada persidangan. So bila bersidang disertai oleh penyimpan mohon besar Raja-Raja. Penyimpan mohon besar Raja-Raja ni dia simpan rekod kita. Okay, dia simpan rekod Raja-Raja, dia macam saksi, and dia simpan mohon. Mohon ni benda nak sahkan dokumen penting negara. Kan awak pernah tahu tak dalam cerita Maharaja Cina kan? Cerita Korea ke apa, yang dia bawa macam cop besar bapak tu, dia boom cop kat dokumen kan. Pernah tengok tak? Yes, itu mengesahkan dokumen. Kalau perempuan-perempuan ni mesti pernah tengok cerita Korea kan. 안녕하세요. 안녕합니다. Dia cakap dengan dia punya raja-raja tu kan. Lepas tu yang pemaisuri yang muda tu pula datang dengan pakai kain hanbok besar macam tu. Lepas tu ada Maharani pula jealous dengan dia kan. Lepas tu tunjuk ke macam lepas tu mulalah bergaduh-gaduh pembesar kan. Lepas tu ni nak rampas mohon besar raja-raja, mohon besar dia, supaya nanti kau boleh chop dokumen. Contoh dokumen tu apa? Dokumen membunuh pemaisuri kerana mengkhianat. Engkau raja tak nak bunuh, tapi kau curi mohon tu, kau chop. So itu dah jadi titah diraja. Engkau tak boleh halang sebab dah dicop mohon. Itulah pentingnya mohon besar raja-raja tu. Yeah. So penyimpan, dia pemegang amanah. Dia simpan mohon tu. Okay, nak tahu tak siapa penyimpan mohon besar raja-raja? Nak tahu tak? Rasanya awak malulah kalau dah 17 tahun hidup kat Malaysia ni, awak tak pernah nampak dia. Awak sangat malu. Sebab setiap tahun kita akan sentiasa meneka baju apa yang dia akan pakai. Ya. Pernah tengok tak kat TV3 pengumuman raya? Siapa yang umumkan? Dia lah. Dia lah yang umum. Dia pergi gini. Okay, saya mengumumkan hari raya Aidiladha jatuh pada hari Selasa. Hari Selasa jatuh, Rabu tergolek sekali. Macam tu kan. Ya, Selasa jatuh, Rabu tergolek sekali. Khamis tak datang-datang lagi. Jumaat habis langkah. Ya, gitu. Kan dia umumkan kan. Lepas tu orang pun teka. Rasanya dia pakai baju raya Melayu, baju Melayu warna yang purple ke tahun ni. Tak. Lepas tu dia keluar pakai baju hijau. Hijau. Yang tu lah. Itulah penyimpan momok. Kerja dia bukan umum anak bulan raya je, tak ada tau. Kerja dia lagi besar dari itu. Kalau kerja dia tu je, aku pun boleh aku dia umum kat situ kan. Tak. Tak. Kenapa dia umum? Sebab raya, anak bulan adalah hal agama Islam. Kan? Agama Islam siapa ketua? Agung. Tapi Agung takkanlah dia nak buat kerja dia umum pula kan. So dia lah pergi umum. Sebab benda itu pengesahan. Raja keluarkan titah, dia chop, so pemegang chop bagi tahu. Yes, faham So majlis raja-raja, so dia pun ada hak dan kuasa dapatkan penerangan tentang ubah undang-undang, dasar kerajaan, bla bla lah. So belum merdeka lagi kan. Lepas tu last sekali ialah ini 48. Dah merdeka ke belum? Belum. So selepas merdeka, after 57, apa yang terjadi? Kita merdeka tanggal sependek kan, tanggal 31 bulan 8 57, dan keanggotaan dia berubah. Sebab apa? Melaka dan Pening.
Selama ini tanah jajahan direct British. Betul? So sekarang ini bila masuk Malaysia tanah Melayu, mereka pun join lah Majlis Raja MRR. Faham? So bila dah join jadi ahli juga. Hai Hani Humaira, hai. Masuk lambat kan? Ada hal yang tak apa, tak kisah. Masuk je. Okay, kita dah 3.2 nak habis dah pun. Okay, so sekarang ni bila 63 pula. Bila pembentukan Malaysia 16 September. Tolong ingat, Malaysia pasal apa? Tolong ingat, cuba sebut sikit. Apa beza Malaya dengan Malaysia? Cuba ingat, saya sebut dah kelas lepas. Malaysia ada kemasukan negeri apa? Singapura, Sabah, Sarawak. Sarawak. So, Sarawak dan Sabah ada sultan ataupun tidak? Sultan Sabah. Ya Allah, benda bodoh. Sultan Sarawak tak ada negara. So, Sabah Sarawak tak ada sultan. Dia guna yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri pun masuk join sekali. So, yang di-Pertua Negeri, kalau ada mesyuarat khas untuk institusi beraja kan, nak pilih agung. Nak pilih timbalan yang di-Pertuan Agong. Nanti kita belajar 3.3 kejap lagi. Nak pilih mereka yang di-Pertua Negeri ini tak boleh datang. Yes, tak akan datang. Korang mesti pelik. Baik, bukan ke diorang pun masuk majlis raja-raja? Kenapa diorang tak boleh datang mesyuarat khas institusi beraja untuk pilih agung ke apa? Kenapa tak boleh? Kena ingat, adakah diorang Singapura ada sultan mesti kiamat? Tak ada. Singapura tak ada sultan. 65 kan dia keluar. Awak kan dah masukkan bab tu kat sekolah kan? Awak jangan saya baling maka ni kat awak. Okay, tak ada sultan Singapura tau. Tak ada tau. Aku tak mengaku kau anak murid kau. Anak murid aku Aku tak mengaku. Gitu. Siutnya perangai. Okay. So, kenapa mereka tak boleh pilih sekali agung atau timbalan? Kenapa? Ya Allah, aku tolong. Kenapa? Macam tu. Kenapa? Sebab dia ialah soalan saya. Diorang sultan tak? Diorang sultan tak? Tak. So tak bolehlah pilih. Masalah kau. Susah benar mikir. Diorang bukan sultan. Tak bolehlah pilih. Sebab kan saya dah cerita dekat kelas yang lepas kan. Sarawak dengan Sabah, yang di Pertua Negeri siapa pilih? Agung kan? Agung yang pilih. Kalau engkau businessman pun kau boleh jadi yang di Pertua Negeri tu. Jadi engkau businessman. Engkau boleh pilih agung ke? Kau siapa nak pilih agung? Agung pilih kau ke kau pilih dia? Kau dah kenapa babuk macam tu. Kau kena ingat kau kat mana? Macam tu. Engkau memang dalam majlis. Tapi engkau tak boleh masuk majlis-majlis yang penting, yang khas. Tak boleh. Tak boleh pilih. Sebab apa? Engkau bukan sultan. Sultan ada berapa? 9 saja. 9 yang mana? Kita buat matematik tadi, formula. Sultan sama dengan NNMB tambah NNMTB. Kita buat add math sikit malam ni. NNMB berapa huruf? 4. NNMTB berapa huruf? 5. Berapa? 9. Okay, kalau Hani baru masuk, Hani Humaira. Hai Hani. Okay, saya cakap apa kita buat matematik. Cara nak memahami negeri-negeri ni senang. Negeri-negeri selain NNS. Betul? Ada berapa huruf? 3. Jadi berapa negeri? 3. Pulau Pinang, Melaka, Singapura. NNMB berapa huruf? 4. Berapa negeri? 4. Siapa yang penting-penting sultannya? Perak, Pahang, Selangor, negeri 9. Senang cerita, negeri yang paling banyak kes COVID sekarang. Gitu. Selangor stay 7,000 guys. Saya bangga anak Selangor. Ya, kes COVID 7,000. Saya bangga. Okay, sambung. NNMTB ada berapa huruf? 5. Maka ada berapa negeri? 5. Mana negerinya? Semua negeri di utara campur satu di selatan. Iaitu Perlis, Kedah, Kelantan dan kita. Yang bawah siapa? Luaskan kuasamu. Johor. Boleh faham dah? Okay. So, dah settle dah kat situ. So, kedudukan majlis saja. Okay, ni dah. Dah settle dah. Itu je peta ahli ni. Siap. Apa muka surat dah kat buku tiap seorang yang cakap pasal benda ni. Padahal benda ni sesimpel itu saja. Just macam peta ahli and dia ulang balik. So, kedudukan majlis raja-raja dan perlembagaan persekutuan, dia ada kuasa, dia ada fungsi. Dia ialah pengimbang. Tuan ingat dalam sistem demokrasi. Sebab apa saya dah bagi tahu konsep dekat atas. Demokrasi berparlimen takkan wujud tanpa raja perlembagaan. So sekarang ni raja perlembagaan itu ialah pengimbang kepada demokrasi berparlimen. Macam mana dia ada hak untuk berunding dalam pelantikan penting.
Pelantikan penting tu siapa? Contoh nak lantik Perdana Menteri. Yes, ada budi bicara daripada Agong dan Majlis Raja-Raja. Itu sebab hari tu kita semua tengok dekat rumah kan, masa 2020, betul tak? Masa langkah Sheraton, ingat tak? Yang Muhyiddin naik jadi PM. Okey. Apa yang diorang buat masa tu? Kita nak cakap pasal politik, saya nak awak recap balik apa jadi masa tu. Kita belajar dari situ. Okey. Masa tu bila Tun Dr. Mahathir letak jawatan, kan? Semua ahli parlimen akan pergi mana? Istana Negara, betul? Semua pergi ke Istana Negara. Raja-raja Sultan Tanah Melayu pun semua pergi Istana Negara. Meeting. Agong tanya seorang-seorang nak pilih siapa jadi PM. Lepas tu dengan budi bicara dia dan Majlis Raja-Raja punya keputusan, baru dia melantik Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. And dia ambil kira juga pandangan daripada ahli parlimen. Nampak tak imbangan kuasa antara raja dengan rakyat? Wakil rakyat lah. Nampak tak dekat situ? Yes, betul. Tapi pilihan raya, masa Muhyiddin tu, kita tak ada pilihan raya, betul tak? Kita tak buat pilihan raya. Tun letak jawatan. Bersatu keluar PH. So, dah tak ada majoriti. So, secara umumnya, bila dalam konsep pilihan raya, ingat tak kita bincang majoriti 2/3 lah, majoriti 1 lebih masa Parti Perikatan bagai kan? Kalau tak ada majoriti, engkau kalah, adik. Engkau tak boleh memerintah dah masa tu. So, bila dah tak memerintah, saya tak boleh buat pilihan raya masa tu, tak? So, Agong panggil lah seorang-seorang. So, di situlah kuasa budi bicara raja. Situlah pengimbang dia. Situlah hak dia. Itu sebab bila kita terlalu sibuk berpolitik, kita banyak benda fikir pasal politik serabut, kepada siapa kita minta nak settlekan? Agong lah. Kalau awak tengoklah, Agong ni bukan hanya simbol, dia pun settlekan masalah-masalah budak-budak kecil ni. Gitu kan. So, dia pun hak membincangkan hal pasal negara, hak bincang dasar ataupun hal negara. So, dia apa konsep, apa clue nak boleh esei ke struktur? Budi bicara. Yes. Tolong. Budi bicara raja tersebut. Boleh? Okay. So, orang pun akan tanya, apakah fungsi Majlis Raja-Raja? Paling simple, fungsi dia banyak. Tetapi awak dah tahu dah pun tadi. Fungsi MRR, Majlis Raja-Raja, saya singkatkan. Fungsi yang paling mudah, yang pertama, apa yang kita bincang 9 raja tadi buat? Pilih yang di-Pertuan Agong dengan timbalan. Timbalan yang di-Pertuan Agong. First step. Okay, dia pilih macam mana? Kejap lagi kita belajar. Lepas tu yang kedua, setuju ataupun tak setuju sebarang undang-undang yang perlukan persetujuan MRR. Kalau kita perlukan dia punya persetujuan, dia macam mana? Perkenankan ataupun tidak. Yang ketiga, bagi nasihat berkaitan pelantikan. Ini saya baru cakap tadi kan, pasal Muhyiddin tadi, pasal Perdana Menteri kan. Menjadi rujukan. Rujukan dalam perubahan dasar. Rujukan perubahan dasar. Apa yang kita kena rujuk kat orang? Contoh macam isu yang penting, isu sensitif. Contoh hak orang Melayu, hak orang Sabah Sarawak. Ni benda yang sangat sensitif tau. Kita bukan main senang-senang nak sebut, senang-senang nak kacau, tak boleh. So kita kena minta diorang tolong. So yang kelima, menjadi lembaga pengampunan, bukan lembaga hitam. Lembaga hitam belakang Kaisara tu, nampak? Lembaga hitam. Nampak. Kacau. Okay. Guna. So, lembaga pengampunan ni apa? Raja-raja boleh mengampunkan individu yang buat jenayah apa atas sebab-sebab tertentu. Saya pernah cerita kelas lepas pasal Anwar Ibrahim, betul? Yang Agong ampunkan dia kan masa lepas pilihan raya tu. Dia ada kes, dia masih dalam jail, tapi dia diampunkan. Sebab atas budi bicara Agong. Yes, okay. Lepas tu yang keenam, memperkenalkan perubahan. Kenalkan perubahan persempadanan negeri. Selepas meminta perkenan Raja Negeri. Persempadanan negeri tu macam mana? Contohlah, okay, jom kita lukis peta. Contohlah, ni Malaysia kan. Okay. Mula-mula, sempadan Perak sini, sempadan Selangor sini. Contoh. Lepas tu tiba-tiba Sultan Selangor Majlis Raja-Raja nak kata, apa kata Selangor kita naikkan sampai sini sikit. Sebab Selangor ni kepentingan dia sampai sini, dulu-dulu sempadan dia sampai tu. Contoh kan.
Lepas tu dia tanyalah Sultan Selangor dengan Sultan Perak, guys, Nazim boleh tak macam ni? Lepas tu tanya Sultan Selangor, okey tak bro, macam mana, okey tak? Okay, so dia bincang, majlis tu bincang-bincang, what's up you. Lepas tu akhirnya mereka setuju. So sempadan itu dibuatlah semula. Selangor sampai sini ni. Dengan izin siapa? Dengan izin sultan atau raja negeri. Sebab negeri-negeri ni milik raja-raja tersebut. Engkau tak boleh masuk campur, engkau tak boleh main heboh je datangan tu, tak boleh. So last kali, memperkenalkan pindaan perlembagaan tertentu. Korang mesti pelik. Mesti korang pelik. Bukan kepindaan perlembagaan wakil rakyat yang buat. Kenapa majlis raja-raja pun boleh buat? Itu sebab dia kata untuk perkara-perkara tertentu. Bila tertentu means benda yang rakyat tak boleh sentuh ke, benda isu sensitif ke, baru mereka meminda perlembagaan tersebut. Contoh macam isu perkauman, isu hak-hak orang Melayu yang sensitif. Kita tak boleh sentuh. Dia orang sentuhkan gitu. Dah habis dah 3 poin. Apa? Masa zaman PH yang iCert tu kan. Yang apa demonstrasi pasal iCert. Kalau kita ingat dulu guys, Kaisara Syazana, dulu kan masa zaman PH ada satu perarakan dekat KL, betul tak? Perarakan iCert membantah iCert, convention untuk ratifikasi hak-hak diskriminasi lah. Okey, diorang nak bantah iCert tu. Okey, sebab kita nak ratify tapi diorang bantah. Orang Melayu lah mostly. Lepas tu diorang cuba bantah. So, isu itu isu sangat sensitif. Tapi isu tu tak sampai perlembagaan pun. Sebab wakil rakyat pun tak membahaskan benda tu pun. And tak jadi ratify pun. Jadi kita tak membawa sampai ke raja-raja. Kan? Jadi tak perlu. Tapi dia memang pernah lah jadi isu. Tapi raja-raja ni dia tak boleh main masuk campur tau. Sebab tu dia penyimbang kan. Dia bukan pemasuk campur, dia penyimbang. Kan. So bila dia balance kan, rakyat buat hal lah, contoh pemimpin buat hal lah. Bila buat hal, pemimpin dengan rakyat settlekan dulu. Raja kalau tak settle juga, baru raja settlekan. Dia penyimbang lah. Okay, jom masuk 3. Lepas tu tadi mohon besar raja-raja. Info sejarah. Melambangkan kekuasaan dan kedaulatan Raja Melayu disimpang penyimpan mohon Raja Besar. Dia juga setiausaha Majlis Raja Melayu. Dokumen rasmi diturunkan dengan cap besar dengan tanda tangan penyimpan mohon. So ada jata negara, 9 negeri Melayu tadi, 9 sultan tu kan. Lepas tu dengan perkataan mohon besar raja-raja negeri Melayu tulisan Jawi. So apa fungsi dia saya dah bagi tahu tadi. Apa signifikan dia dah bagi tahu tadi. Kalau keluar soalan kibat struktur, silalah jawab. Boleh? Apa formula dia? Senang saja. FHC tambah I. Tak boleh bertaubat, PES tambah A. Dah siap dah. Okay, settle 3.1, 3.2. Masuk 3.3. Yes, dah kan dah nak habis dah pun. 3.3 yang di Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau awak perasan, saya dah sentuh pasal majlis raja-raja, saya dah sentuh pasal raja-raja negeri sikit lah. So sekarang ni tinggal siapa? Orang yang tinggal adalah yang di Pertuan Agong. Orang paling besar dekat negara ini. Ketua negara. So dia pun apa benda? Bukan hafal. Faham. Faham konsep aja. Faham konsep. Oh dia ni ketua negara. Oh dia buat apa. Oh kerja dia apa itu. Dah siap. Kadang-kadang soalan keluar kan. Dia soalan keluar kadang-kadang engkau tak jangka pun. Nampak remeh tau benda ni. Tajuk ni nampak remeh tau. Tapi aku pun tak nak ajar sebenarnya. Tapi kadang-kadang soalan yang kita, tajuk yang kita tak sentuh tu lah, itu yang masuk. Yes. Jadi baiklah kita fahamkan konsep setiap tajuk. So bagilah apa soalan pun kau boleh tackle. So bolehlah ubah markah kau tu, Kamarul. Markah kertas 1 tu. Bolehlah ubah markah kertas 1 tu. Kan? Ya, okay. Tak nak sebut markah berapa, tak nak sebut. Tak bagi tahu. Tak bagi tahu. Kita nak ingatkan saja, kan? Ingatkan betapa. Ingatkan yang kecuaian hari ini
menyebabkan penyesalan hari esok. Jangan cuai. Jangan underestimate tajuk baik. Ya. Dia apa dan di mana tiba kan? Kan? Nak je aku nyanyi kat sini. Inilah saat terakhirku melihat kamu jatuh air mataku menangis pilu. Wis, sama-sama. Selamat jalan kasih. Tak hujan saja kau bisa sayangi kamu. Di hatiku, namun bagiku lupakanmu bukan. Okay. Patut nak hujan kan? Okay, patut. Okay, sambung. 3.3. Yang di-Pertuan Agong daripada Merdeka baru ada yang di-Pertuan Agong. Dipilih daripada 9 raja. Lepas tu kaedah yang ditetapkan. Okay. Siapa yang tanya saya soalan hari tu pasal benda ni? Kekananan. Siapa tanya? Saya ingat lagi siapa ni. Saya ingat lagi ada orang tanya. Kekananan. Siapa tanya? Sekarang tak nak mengaku. Sepak kan siapa tanya. Huda. Kekananan. Saya dah bagi tahu macam mana kan hari tu. Okay. Guys, saya takkan nak ulang kaji banyak sangat kat sini. Tak perlu. Sebab buka buku teks korang. Buka. Ada tak dia tunjuk list-list Agong? Ada tak tunjuk? Ada kan? Dia tunjuk daripada yang pertama, Almarhum Tunku Abdul Rahman jadi Almarhum Tunku Muhammad. Okay. Guys. Kalau awak tak ingat lah, siapa Agong pertama? Okay, yang ingat dia dekat Negeri Sembilan yang pertama. Okay, ingat tu dulu. Sebab apa? Sebab Raja-Raja Melayu ada berapa? 9. Jadi, pemerintah pertama mesti dari mana? Negeri Sembilan. Dah senang. Raja Melayu ada berapa? 9. Pemerintah pertama dari mana? Negeri Sembilan. Okay, kadang-kadang ingatlah muka dia. Bukan. Okay, boleh So, itu satu. Okay. Kalau awak tak ingat muka macam mana, sila tengok duit awak. Tengok. Guys, ini duit RM10. Okay. Tak nak lah. Saya tak nak tunjuk yang duit hijau ke, duit purple ke. Alah, takkanlah guna tak hidung lah. Okay. Ini ialah duit RM10. Tengok muka. Okay, tengok muka ni. Ini adalah lelaki yang diingini oleh... Bukan. Ini ialah lelaki yang diingini oleh semua perempuan di Malaysia. Tak kisahlah macam mana Aliyah dan Kaisara suka pun lelaki K-pop ataupun lelaki jambu. Inilah yang dia akan inginkan. Sebab dia tak... Ya, mesti ada dalam poket, dalam hati, dalam kocek, dalam poket dan dalam hati, dalam otak selamanya. Sebab awak takkan boleh beli barang Shopee tanpa lelaki ini. Ya, awak takkan boleh masuk Lazada tanpa lelaki ini. Ya, awak takkan boleh beli makanan kat luar tu, Foodpanda, GrabFood tanpa lelaki ini. Ya, jangan pandang rendah lelaki berkedut ini. Ya, dialah yang di-Pertuan Agong pertama. Ya, sebab dialah yang pertama di hati awak aja. Gitu. Kan? Dia yang pertama di hati awak, dia juga yang pertama menjadi Agong. Iaitu Tunku Abdul Rahman. Ada 2 nama Abdul Rahman tau masa Merdeka tu. Tunku ialah PM, Perdana Menteri. Tuanku Royal kan. So Negeri Sembilan, so dia lah Agong yang pertama. Okay, cuba korang tengok. Tolonglah cuba korang tengok. List Agong dari awal sampai habis, korang nampak tak corak something? Tengok, nampak tak sesuatu corak? Okay. Kita kira berapa raja 9 kan? Negeri Sembilan first, selepas Negeri Sembilan Selangor, lepas Selangor Perlis. Okay, ikut. Lepas Perlis Terengganu, Baganu, Kedah, Kelantan, Pahang, Johor, Perak. Okay, dah 9 kan? Okay, lepas Perak siapa? Tengok. Lepas Perak tu. Iya, Negeri Sembilan balik. Lepas tu Selangor balik. Lepas tu Perlis balik. Lepas tu Terengganu balik. Lepas tu
Ya, maksud kejam, maksud Kelantan. Kelantan. Sebab sekarang faham. Apa persamaannya? Dia dua kali lima lima kali. Dua kali lima lima kali. Iya. Nampak tak persamaan, guys? Itu sebab saya kata tak payah baca pun. Awak nampak dah yang Huda kata kekananan. Inilah dia kekananan. Sistem ikut turn. Yes, ikut turn siapa dulu. Itu sebab ingat tak dulu. Okey, cuba kita tengok dekat sini. Okey, sekarang ni, sekarang ni masa yang di Pertuan Agong sekarang ialah Pahang, betul? Okey, yang di Pertuan Agong ialah Pahang. Cuba tengok dekat turn biasalah. Lepas Pahang siapa? Johor, kan? Lepas Pahang, Johor. Tetapi sekarang Timbalan Agong kita Perak, bukan Johor. Sebab apa? Sebab ingat tak saya cerita Sultan Johor sekarang, Sultan Ismail bukan, Sultan Iskandar sekarang dia reject. Dia tak nak jadi Agong lepas Pahang. Jadi Perak dah menjadi Timbalan Agong selama 2 kali sudah. Sebab apa? Sebab apa? Kalau awak tengok turn, lepas Pahang, Johor. Lepas Johor, Perak. Yeah. Sebab itulah Sultan Nazrin sampai sekarang jadi timbalan yang di-Pertuan Agong. Sebab next in turn, next in line ialah Perak. Udah faham dah maksud kekananan sekarang? Inilah dia. Dia Perak Agong, Negeri Sembilan timbalan dia. Kalau Nazrin sakit, Sultan Nazrin sakit, Tuanku Sultan sakit, ataupun dia pindah pula. Dia pergi luar negara ada urusan, yang mengganti sekejap tempat dia ialah Negeri Sembilan. Ya, inilah maksudnya kekananan. Sistem intern dia. Okey, sambung. Proceeding pemilihan yang di Pertuan Agong. Proceeding bermakna cara. Proceeding dia, Majlis Raja-Raja bersidang. Walaupun dah tahu turn tau. Kita dah nampak turn tadi kan, dapat pattern kan. Tapi tak apalah. Tak tahu turn, dah tahu turn pun, tetap ada majlis. Tetap kena buat. Itu protokol. So, yang di Pertuan Negeri tak sertai. Saya dah beritahu kan. Diorang ahli, tapi diorang tak boleh join. Sebab diorang sultan ke? Tak. Jangan perasan lebih lah, kan? Macam tu. So, pemilihan dibuat secara undi sulit. Ini satu soalan lagi. Undi sulit. Dah namanya undi. Mestilah sulit. Nak cakap sulit lagi buat apa? Alat sulit betul lah. Dia sambung. So, undi sulit. So, undi sulit, kertas undi ditandakan dengan pen dan dakwat yang sama, masuk peti undi. Macam ala-ala pilihan raya lah, kan? So, raja paling muda dari segi pemerintahan dan tak tersenarai sebagai calon agung, dipilih kira kertas undi dengan penyimpan mohon besar. So macam contoh, antara semua raja-raja daripada 9 tu, maybe lah maybe contoh lepas Johor, Perak, lepas Perak Negeri Sembilan contoh. Maybe lah Terengganu paling muda. And Terengganu punya turn lama lagi. Kalau awak tengok turn tadi, awak tengok circle tadi kan, cycle tadi kan, Terengganu lama lagi. Dia takkan dipilih jadi agung lagi on that time. So dia kira undi. And dia paling muda, dia kira undi. Dia kira tua, paling berpengalaman lah, contoh begitu lah. Okay, so kertas undi dimusnahkan. Beza dengan pilihan raya rakyat punya, kertas undi yang raja dia musnahkan. Dia racikkan, dia bakar di hadapan raja-raja. Raja-raja tengok depan mata sendiri kertas undi itu dibakar lepas keputusan diumumkan. Contoh, di keputusan diumumkan yang di Pertuan Agong seterusnya ialah Sultan Nazrin Shah mengikut undi Majlis Raja-Raja. Dah bagi tahu tu, orang tahu je, dia bawa kertas undi, dia bakar. Nampak tak betapa sulitnya undi raja-raja? Berbanding dengan undi rakyat. Undi rakyat kadang-kadang orang boleh tahu, kadang-kadang orang boleh buat undi rosak, kadang-kadang orang boleh tengok kan. Yelah. Tapi undi raja memang on the spot, kau habis jelek. So tak ada orang lain boleh tengok lah. So betapa sulitnya. Okay. So kalau info sejarah, awak pernah tahu Sultan Kedah kan, Sultan Abdul Halim tu dah jadi Sultan dah jadi Agung 2 kali kan. Kedah adalah satu-satunya negara
Agong 2 kali, PM pun 2 kali. Sebab Tun Mahathir dari Kedah. Tun Mahathir lahir di mana? Alor-Setar. Di kawasan-kawasan Alor-Setar tu lah. Lahir kat situ lebih kurang. So dia orang Kedah 2 kali PM, orang Kedah 2 kali Agong. Gitu. Okay, sambung. So kedudukan Yang di-Pertuan Agong dalam perkara, macam saya kata, Yang di-Pertuan Agong dalam sistem raja berperlembagaan. Dia nak buat semua benda dalam sistem perlembagaan persekutuan. So perkara 32 PEP dia terangkan tentang Yang di-Pertuan Agong. Dia ketua utama negara, betul? Dia ada dalam kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran, kemuliaan negara, semua dia. Lepas tu perlembagaan persekutuan bahagian 4. Ini kalau nak jadi lawyer boleh. Bahagian 4. Bab 1. Ketua Utama Negara. Perkara 32. Ketua Utama Negara dan isterinya, okay, digelar Yang di-Pertuan Agong, diberi keutamaan daripada segala orang dan persekutuan. Dia paling atas lah. Lepas tu, tak boleh dikenakan apa-apa jua pun proceeding dalam mahkamah. Dia kebal di sisi undang-undang. Tetapi belum tak lagi. Dia cakap, kecuali di dalam mahkamah khas ditubuhkan di bawah bahagian 15. Contohnya, mahkamah khas ni, dia dah buat kesalahan yang mengkhianati negara. Agung, maybe dia jual rahsia negara ke apa, dia tetap salah. Sebab perlembagaan persekutuan dah kata, kecuali. Kalau tak ada kecuali tu, kau dah kebal lah. Tak boleh macam tu. Sebab perlembagaan persekutuan balancekan semua orang. So isteri Yang di-Pertuan Agong digelar Raja Permaisuri Agong, keutamaan daripada semua orang lain selepas Agong. So Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja tempoh 5 tahun. Boleh letak jawatan bila-bila masa, guna surat ditandatangan sendiri yang ditujukan kepada Raja-Raja, atau boleh dipecat daripada jawatannya oleh Majlis Raja hendak berhenti memegang jawatan apabila terhenti menjadi Raja. Saya sebut cepat sebab tak ada penting sangat. Tetapi, contoh yang paling senang ialah Sultan Muhammad. Pernah tak awak Sultan Muhammad yang baru ni, yang kelima ni, kan dia pernah jadi Agung kita kan sekejap masa zaman PH kan? Kan dia pernah sekejap. Sekarang ni sepatutnya kalau dia tak letak jawatan, dia masih Agung kita tau. Dia masih Agung kita. Tetapi lah masa 2020 tu kot kan, 2019 kot, dia letak jawatan. Agung tu letak jawatan, ada benda yang jadi. So dia letak jawatan, Pahang naik jadi pemerintah. Ikut turn, ikut kekananan tadi kan, siapa inline. So keutamaan kedudukan dalam persekutuan ikut kekananan tadi, paling atas mesti Yang di-Pertuan Agong. Ikut perlembagaan, Agong atas, second isteri dia, Raja Permaisuri Agong. Lepas tu baru pergi raja lain, raja-raja lain dan pemangku raja. Lepas raja-raja, siapa lagi dalam raja-raja tu tapi bukan raja? Yang di-Pertua Negeri. Lepas Yang di-Pertua Negeri, bekas Raja Permaisuri Agong RPA yang menerima saraan diraja kerajaan persekutuan. Contoh isteri Sultan Terengganu pernah jadi Sultan Agong. Isteri dia pernah jadi Raja Permaisuri Agong. Bila dah tak jadi Agong, dia dah jadi Sultan Terengganu balik, dia masih menerima saraan, yang pernah terima saraan allowance daripada majlis diraja tu. So dia pun ada keutamaan juga dalam persekutuan. So bila dah settle benda-benda pasal raja-raja ni, baru pergi rakyat. Masih kekalkanlah segitiga ni, baru pergi pada rakyat. Paling tinggi dalam kalangan rakyat siapa? Raja ke? Tak. Paling tinggi ialah PM, Perdana Menteri. Lepas tu baru siapa? Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Asyik lah dia. So kuasa Yang di-Pertuan Agong paling simple. Awak nampak dekat buku teks banyak sangat, betul? Awak nampak bapak banyak nak kena hafal. Tak payah. Bukan tak payah hafal, tak payah memeningkan kepala awak. Agong ada 3 saja kuasa dia. Kuasa dia kalau ikut peta ini, ada peta pokok, ada 3 saja. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga ialah kehakiman. Okay, sama juga nanti dengan bidang kuasa sebiji. Ini legislatif macam perundangan lah lebih kurang. Okay, eksekutif, kalau awak sesat balik kepada apa? PES. Maka eksekutif lebih kepada politik.
Legislatif, perundangan. Perundangan. Isu undang-undang. Kehakiman. Hakim kerja dekat mana? Jangan cakap kat saya hakim kerja kat sekolah. Tolong jangan cakap. Jangan bingai sangat. Hakim kerja kat mana? Bukan. Itu bukan hakim. Itu kawan saya lah. Nama dia Hakim lah. Yelah. Itu bukan. Hakim kerja dekat mana? Mahkamah. Maka urusan mahkamah. Okey. Malah saya baca. Senang kerja awak. Okey. Macam mana saya nak senang faham bidang kuasa yang di-Pertuan Agong? Okey. Kuasa eksekutif. Semua benda pasal politik, semua benda pasal pentadbiran. Yang pertama, kuasa eksekutif bertindak ikut nasihat. Okey. Bertindak ikut nasihat jemaah menteri. Siapa jemaah menteri? Jemaah menteri kabinet. Siapa ketua kabinet? Perdana Menteri. So dia boleh bertindak tapi kena ada nasihat. Lepas tu melantik Perdana Menteri dan jemaah menteri. Bila nak melantik menteri timbalan menteri dengan nasihat Perdana Menteri dia lantik, itu sebab bila menteri-menteri dilantik, kabinet dilantik, dia kena pergi Istana Negara lepas tu baca depan agung kan. Dia baca. Yes, sebab jemaah menteri dia badan lain tau daripada ahli parlimen biasa. Dia lain. Sebab dia yang buat dasar negara. Sekarang negara darurat, kabinet masih boleh function. Sebab dia bersumpah depan agung. Bukan depan parlimen biasa-biasa je. Dia mesti pergi ke agung, minta persetujuan agung. Okey, perkenan agung. Baru dia jadi ahli jemaah menteri. Pentinglah juga menteri-menteri kabinet ni sebenarnya, walaupun berguna ataupun tak, tahu awak nilai lah sendiri kan. Okey, tapi itulah caranya. Lepas tu nasihat jemaah menteri, melantik Perdana Menteri, jemaah menteri melantiklah. Tapi tiga-tiga ini dia berpaksikan satu benda saja, budi bicara. Itu saja. Itu saja. Lepas tu pelantikan jawatan penting, Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Audit Negara, Ahli SPR. SPR kan Suruhanjaya Pilihan Raya, yang jadi AJK, yang nak jadi orang yang kira undi kita semua tu. Kita boleh ke lantik orang yang dalam parti politik? Tak. Nanti dia jadi tak adil pula. Nanti dia jadi, okey, parti BN tambah 500 undi. Okey, parti Pakatan Harapan tolak sikit. Aku support BN. Mana boleh? So, siapa nak jadikan dia adil, siapa lantik? Orang yang tak ada kaitan dengan politik lah. Tapi dia ketua ke atas semua. Siapa? Agung. So, dia lantik lah. So, lantik ahli Suruhanjaya Polis, ahli Majlis Angkatan Tentera. Ketenteraan, dia kan ketua semua benda. Maka raja juga ketua tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. So dia bantu oleh Majlis Angkatan Tentera. Diplomatik pula melantik diplomat Malaysia ke luar negara, menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka jalankan tugas di Malaysia. Contoh, ada duta dari Australia, duta dari US datang yang baru masuk kat Malaysia. Dia orang boleh masuk office terus kan? Tak boleh. Sebab dia wakil negara lain. Kau main masuk je negara orang kan, bagi salam dulu weh. So bagi salam dekat ketua paling tinggi lah. Weh, what's up sharp? Gebar weh. Weh, lu jangan mangsi sama awak. Macam tu lah. So siapa nak cakap tu? Dekat Agung. Macam tu. Okay, so ini eksekutif. Macam saya cakap, semua benda pasal pentadbiran. Diplomatik, lantik PM, lantik jemaah menteri. Yang mentadbir, pemimpin sini. Ini perundangan. Legislatif. Law. Semua benda pasal undang-undang. So dia memperkenankan rang undang-undang yang dibentangkan di Dewan Negara dan juga di Dewan Rakyat. Okey, rakyat dah bentang rang undang-undang bajet 2021 contoh kan. Dah bentang, dah setuju. Siapa setuju say aye. Siapa tak setuju say no. Okay, majoriti bersetuju. Biasa dibawa lah usul ke Dewan Negara. Dewan Negara bahas lagi. Setuju, siapa setuju? Tak setuju, no. So dah setuju. So dibawa lah ke yang di-Pertuan Agong untuk, okay, Agong baca. Okay lah, go on, carry on. Sebab Agong punya suara pun diperlukan juga. Dah perkenan baru boleh jalan. Tak perkenan tak boleh jalan. Gitu. Sebab dia akan efekkan satu negara. Jadi Agong punya pendapat pun diambil kira. So persidangan parlimen, dia ada kuasa panggil parlimen bersidang, ada kuasa berhentikan, ada kuasa bubar parlimen. Semua benda pasal parlimen dia ada kuasa. Sebab itu, masa darurat sekarang, tiba-tiba parlimen nak disuruh bersidang, siapa yang panggil diorang bersidang? Agung. Kan hari tu dia buat surat. Kalau tak ada surat dia, tak boleh bersidang.
Gitu. Lepas tu agama. Agama saya tak payah cakap lah. Aku malas nak cakap. Agama kau tahu kan, dia ketua agama Islam kan. Perlu ke aku cakap lagi? Tak payahlah kan, berapa nak ulang. Lepas tu, hak dan keistimewaan, dia mesti jaga hak siapa dulu? Kita? Orang siapa? Orang Melayu. Bumi Putra Sabah Sarawak. Kita dulu. Dia ketua kita. Tetapi, walaupun kita orang asal, tapi orang yang bukan asal juga, macam contoh Cina, India yang lain semua, tetap dijaga kepentingan. Itu kerja dia. Lepas tu pengisytiharan darurat. Ni tak payah cakap. Selama ni yang isytihar darurat siapa? Dia lah kan? So dia dibuat. So bila dah kebenaran, wujudnya keadaan yang boleh jejaskan PES. PES 1733 hancur. Baru lepas tu PM kata, Agung, buatlah darurat please. Lepas tu okey lah. Buat darurat. So dia ada kuasa. PM tak ada kuasa. PM ada kuasa mencadangkan buat darurat. Yang confirm kan Agung. Macam dalam office, manager ada kuasa nak mencadangkan nak buat event itu dan ini. Siapa bagi chop approve ataupun reject? Bos besar dekat atas. Sebiji lah macam negara. Faham? Lepas tu kuasa ni kehakiman. Tak payahlah saya cakap mahkamah, hakim lah. So dia melantik lah semua hakim. Hakim besar, hakim mahkamah, hakim tinggi, hakim itu, hakim rendah, hakim. Dia lah lantik. Kalau orang bukan, ni Malaysia lain. So hakim besar Malaya, hakim tinggi mahkamah Malaya, hakim itu, hakim ni, dia lantik sebab hakim ni orang yang mengadili jenayah dan salah orang. Kalau contoh ahli politik lah buat salah, lepas tu contoh ahli politik parti Muhyiddin buat salah, contoh Muhyiddin kerajaan, so Muhyiddin pula lantik hakim negara, hakim mahkamah tinggi, lepas tu dia lepaskan pula kawan best friend dia. Itukah keadilan? Tak boleh. Jadi kena lantiklah orang yang berkecuali, yang tak ada kaitan dengan politik. Siapa yang tak ada kaitan tu? Yang di-Pertuan Agong. Lepas tu yang paling senang lah, saya dah ulang banyak kali, kuasa pengampunan. Dekat wilayah persekutuan hak jenayah, yang dah dihukum boleh mohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong, daripada lembaga pengampunan. Boleh ampun, tangguh, ringankan hukuman oleh mahkamah tentera, mahkamah syariah, bla bla bla, dan wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan Agong ada kuasa sebab persekutuan. So Agong boleh bertindak bawah perlembagaan persekutuan. Kalau negeri-negeri lain tak boleh sebab ada sultan negeri. Tu sebab dia tak ada masuk campur. Gitu. Habis dah 3.3. 3.4, 3.5 tak banyak benda nak disentuh. Nak disentuh. Percayalah cakap saya. Jom, sikit lagi 3.4, 3.5, lepas tu dah habis. Alright. Sebelum itu, ada apa-apa soalan ataupun tidak? Sebelum saya sambung 3.45, kita tutup lah. Okay, ada soalan? Kalau tak ada, saya sambung. Okay. Saya faham perasaan awak. Sebab dia bab ni, dia macam tak ada kaitan dengan awak sangat. Jadi awak pun rasa penat, awak pun rasa mengantuk, awak pun rasa bela. Sebab, yalah, kita cakap pasal raja-raja apa nak cakap pasal raja kan. Macam tu lah. Tapi awak kena faham. Sebab orang yang tak faham pasal kepentingan raja-raja ni lah yang mencemarkan kedaulatan sekarang. Orang yang tak faham tu lah yang buat masalah dekat media sosial. Awak pergilah kat Facebook ke Twitter ke Twitter kan, awak akan nampak ramai golongan-golongan malaun yang menghina raja-raja. Kan tadi majlis raja-raja 9 raja, tapi raja apa tu? Relax. Jangan rap kat sini, jangan rap. Saya tak rap kat sini. Budak plat bangun, budak plat. Okay. Aliyah tanya. Cik Pan Aliyah tanya. Kan tadi majlis raja-raja 9 raja, tapi raja NNMTB boleh buat keputusan ke? Okey. Ni yang kena buat formula ni. Lagi sekali. Raja-raja ada berapa? 9. Majlis raja-raja ada 9. Okey, dari mana datang 9? NNMB. Berapa huruf? 4 formula. Tambah
NNMTV berapa huruf? 5. Apa negeri? 5. 4 tambah 5, 9. Semua ni pakai geraran apa? As-Sultan. Okey, dalam Majlis Raja-Raja bila dah merdeka, siapa masuk? Yang join mereka siapa? Pulau Pinang dengan Melaka. Yang join lagi bila dah 1963, Sabah dengan Sarawak. Ada tak Sultan Pulau Pinang? Tak ada. Jadi siapa nama dia? Yang di-Pertuan Negeri. Ni siapa? Yang di-Pertuan Negeri. Adakah mereka sultan? Tidak. Jadi adakah mereka boleh buat keputusan dalam Majlis Raja-Raja 4 negeri ni? Tak boleh. 9 ni adakah mereka sultan? Sultan. Adakah mereka boleh buat keputusan? Iya dong. Bisa hamil? Iya gitu. Boleh faham? Iya. Itu sebab pentingnya. Ingatlah formula. Anda berjaya. Ya, ya. Kau aku tiru Ustaz Fazilah Kamsah. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, kayak minda, ya, 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 minda, ya, ya, ya. Kan piau pula kau kan? Kan. Lepas tu, kalau aku tiru, apa, Zakir Naik, brother, ask very good question. Brother, in Al-Quran, surah Al-Baqarah, verse number 1, chapter 22, chapter 23. Verse 2, all says, kan kau confused. Tak nak lah macam tu. Kan? Okay. That's enough. Brother, ask very good question. Brother, are you Muslim? Seronok dengar cakap. Gitu. Itulah. Kesian korang, 11 lebih kena belajar lagi. Sedih hidup korang. Tak apalah. Tahanlah sikit lagi kan. Okay. 3.4, 3.5 tak ada benda sangat. Percayalah cakap saya. Okay. Buka lah. Awak buka. Awak tengok 3.4, 3.5. Tak ada benda pun. Okay. Cuma 3.4. 3.4 segala benda yang saya cakap tadi. Contoh, demokrasi dengan pengasingan kuasa. Demokrasi, dia ada dua je sebenarnya. Demokrasi ni, nak tengok engkau demokrasi ke tak, engkau buat pilihan raya ataupun tak. Betul saja, betul tak? Kalau engkau tak buat pilihan raya, kau bukan demokrasi. Sebab demokrasi berasal dari perkataan Yunani. Demos, kratos. Demos bermakna rakyat. Kratos bermakna pemerintahan atau kekuasaan. Kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Rakyat decide, rakyat pilih. So rakyat pilih cara dia election, pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya, adakah itu demokrasi? Tidak. Ya. Baik, ya. Okay. So pilihan raya first. Okay, cantik. Kat Malaysia, pilihan raya berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Pilihan raya, okay. Macam mana nak ingat tempoh pilihan raya? Ingat tempoh pelantikan agung. Sebab apa? Demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan ialah pairing. Tak boleh dipisahkan. Kalau raja dilantik 5 tahun sekali, rakyat pun dilantik 5 tahun sekali. Iya, itulah cara paling mudah awak nak ingat. Agung dilantik berapa tahun sekali? 5. So, pemimpin dilantik berapa tahun sekali dari kalangan rakyat? 5 tahun sekali. So, pilihan raya pun 5 tahun sekali. So, tak sama. Saya kata tempoh saja. Tempoh saja. So, dalam pilihan raya tu, kena ada parti politik. Kalau tak ada parti politik, buat pilihan raya. Kau nak pilih sebab Azwali ke? Parti Gajah. Memang tak lah kan? So, parti politik. Lepas tu, kena ada, bila dah ada parti politik, kau ada parti, kalau kau tak buat kempen, orang nak pilih kau ke? Tak lah, dik. So, yang kedua, buat kempen. Lepas tu, bila dah buat kempen, so siapa yang pilih? Rakyat lah, dik. Takkanlah nenek kau pula. So, rakyat pilih wakil. Bila rakyat dah pilih, prosedur dia macam mana? Prosedur dia mestilah sistematik dan juga teratur. Ataupun yang paling kau boleh guna dalam ayat dan kebat ataupun struktur, sulit. Bila undi-undi ni, kena tulis sulit. Sebab kalau kau tak tulis sulit, orang lain boleh tahu ke undi. Itu sebab orang kata undi adalah rahsia. Okay. Memanglah. Kalau contoh orang yang dah memang kau tahu dia penyokong parti PAS, penyokong parti UMNO contohnya, dekat luar dia dah pegang spanduk UMNO PAS, dekat dalam dewan undi, dekat dalam ruang mengundi, engkau tahu tak dia undi apa? Tak tahu kan? Engkau nampak, dia ni mesti undi UMNO ni. Tantah dalam booth undi tu dia undi PH. Siapa nak cakap? Tak tahu.
Hati punya hal ni hanya Allah yang tahu. So sulitnya peti undi, itulah ciri-ciri demokrasi. Bila dah rahsia itu, sebab itu rahsia kita. Tak boleh tunjuk kat orang. So undi adalah rahsia membuktikan keabsahan kerajaan. Ayat ni banyak keluar kan, bab ni keabsahan. Valid. Boleh valid. Kau pilih siapa? Boleh valid kerajaan itu kau yang pilih. Bukannya nenek kau tolong buat undi 2 kali ke? Bukannya datuk kau buat undi 3 kali masuk, saya undikan untuk anak saya. Kalau bapak dia undikan untuk orang, tak boleh. Engkau nak, engkau pilih sendiri. Hak engkau. Sebagai seorang warga negara. Ah, Menteri, itu tadi fokus. Menteri siapa lantik? Kita ke? Tak. Kita tak lantik menteri. Itulah masalah dia. Itu kelemahan demokrasi. Guys, kita tak lantik menteri tau. Kan tadi saya cakap siapa lantik? Agung kan? Agung perkenankan pelantikan menteri. Yalah memanglah PM cadangkan buat kabinet dia. Kalau kabinet yang nak buat dasar negara dengan PM, mestilah yang support dia kan. Dia tak apalah. Lepas tu dia bagi cadangan, dia perkenankan. Tetapi menteri wajib jadi wakil rakyat. So siapa pilih wakil rakyat? Rakyat lah. Takkanlah raja pilih wakil rakyat pula. Itu wakil rakyat bukan wakil raja. Macam tu. Kan mabuk sangat kau ni. Macam tu. Itu kaitan dia. Tapi ada kadang-kadang orang bukan politik masuk. Contoh macam Tengku Zafrul kan. Contoh macam Dr. Zulkifli. Dia tak masuk parti politik. Dia bukan ahli parlimen. Dia bukan ahli parlimen. Tapi macam mana boleh jadi menteri? Dia agung lantik jadi senator. Senator tu ahli Dewan Negara. Ahli Dewan Negara ada kotak agung lantik. Jadi agung yang meletakkan mereka. Diorang tak payah masuk politik, tak payah masuk PRU, tapi diorang boleh jadi menteri sebab diorang ahli Dewan Negara. Parlimen kan ada 2 dewan, Dewan Rakyat, Dewan Negara, parlimen. Gitu. Okay. Parlimen yang korang nampak bergaduh-gaduh kat YouTube tu, pembangkang kerajaan macam monyet tu, itu Dewan Rakyat. Ada satu lagi dewan yang dia macam kecil sikit tapi bentuk segi 4. Lepas tu kerusi dia semua warna brown sikit tu kan, kalau korang pernah tengok lah. Itu Dewan Negara. Senator bincang, bahaskan isu yang dah Dewan Rakyat bagi isu tu. Diorang bahaskan balik secara lagi detail. Tu Dewan Negara. Dah settle, isu tu bagi Agung. Dah settle bagi Agung. Agung, bagus, setuju ke tak? Dia bagi. Macam tu. Itu proses dia. Ramai tak faham proses ini. So siapa pilih menteri? Kita. Macam mana pilih? Kita pilih dia sebagai wakil rakyat dulu. So bila dia dah menang pilihan raya, dia jadi kerajaan. Dah jadi kerajaan, so PM pilih mereka untuk jadi menteri. Siapa yang perkenankan pelantikan dia? Agung. Itulah prosesnya. Ya, A sampai Z. Gitu. Lepas tu dah ada pilihan raya. Yang kedua yang untuk demokrasi, bila rakyat berkuasa, rakyat ada hak mereka masing-masing. Ada kebebasan asasi. Apa maksud kebebasan asasi? Hak asasi, hak seseorang individu di sisi apa? Di sisi Allah? Tidak, bukan. Di sisi undang-undang. So di sisi undang-undang. So dari segi perlembagaan persekutuan lah, dekat dalam perlembagaan tu, hak-hak kita ada disebut dalam beberapa aspek. Pertama, diri. Kedua, beragama. Ketiga, pendidikan. Dan yang keempat sekali ialah bersuara, berpersatuan dan juga berhimpun. Okay. Kebebasan ni tak mutlak. Maksudnya boleh tukar. Sebab apa? Kita ikut perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan boleh edit tak? Boleh edit kan? Boleh pindah kan? Jadi ni tak final. Tapi dia secara umumnya dah ada benda ni dalam perlembagaan. Kebebasan diri ialah tak ada seorang pun boleh diambil nyawanya atau kebebasan dirinya kecuali ikut undang-undang. Contoh, engkau tak boleh masuk jail. Engkau tak boleh orang lock up kau kecuali engkau buat jenayah, engkau bersalah. Baru hak kebebasan engkau ditarik. Kalau tak boleh, engkau dibebaskan.
Tak ada orang boleh bunuh engkau kecuali undang-undang kata engkau perlu dibunuh. Macam tu. Lepas tu kebebasan beragama. Agama rasmi kita ialah Islam. Tetapi ada biasalah kita suka. Kita orang Malaysia ni pemurah tau. Kan? Kita agama Islam rasmi tetapi agama lain masih boleh diamalkan secara bebas. Itu kata kunci. Bebas. Itu sebab kita hidup harmoni. Ambil nota ni. Okay, settle lah. Macam contohlah kita dekat game badminton tadi pun. Kita suka dah dapat markah dah. Lepas tu kita pemurah, kita bagi dia markah balik. Macam bodoh kan. Tapi yelah, sebab kita rakyat Malaysia ni sangat pemurah. Gitu. Lepas tu hak berkaitan pendidikan. Tak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Ada ayat. Tetapi orang Melayu punya hak tetap terjaga. Contoh, kota pendidikan kita, beasiswa kita. Isu ni sampai hari ni tau dia muncul. Isu beasiswa, pendidikan semua ni dia muncul. So, macam nak cakap dia memang setiap tahun akan muncul lah isu ni. Keutamaan tu diberikan kota tu kepada orang Melayu, Bumiputera. Tahun ni kita orang SPM 2020 pun sampai sekarang ada isu budak bukan Melayu dapat straight A. Mohon beasiswa. Ni kena pay attention Tapi tak dapat beasiswa. Tak dapat masuk uni. Mohon pun tak dapat. UPU tolak sebab dia bukan Melayu. Sebab kota untuk Melayu dah banyak. Lepas tu diorang tak cukup tempat. Padahal diorang cemerlang. Isu ini berkali-kali muncul. Tetapi nak tak nak buat macam mana? Kita duduk kat Malaysia. Memanglah berbilang kaum, tapi hak Melayu tu dah dijaga. Jadi engkau tak boleh sentuh benda tu. Yelah memanglah ini daripada dulu kan, daripada zaman baru merdeka nak jaga hak orang Melayu, tak nak dirampas macam dulu-dulu kan. Dan orang pun dah kata dah, orang Cina, India pun diorang dah lahir kat sini. Inilah kelemahan Jusoli. Nampak tak? Inilah kelemahan Jusoli yang kita lawan dari dulu piau-piau tu. Bila kita bagi ciri-ciri Jusoli sikit dalam Perlembagaan Tanah Melayu yang Merdeka, ini yang jadi. Benda-benda macam ni dibangkitkan balik. Walaupun kita dah tahu itu keistimewaan orang Melayu, Bumiputera, tapi itu dibangkitkan. Sebab diorang pun lahir kat sini. Dah sudah. Diorang pun warga negara. Sudah. Nak tuntut hak yang sama. So, hak keistimewaan kita di mana? Nampak tak? Kelemahan Jusoli itu. Itu sebab dari dulu nak sangat lawan benda tu deh. Okay. So next, kebebasan bersuara, berhimpun, berpersatuan. Setiap warga negara berhak bebas bersuara, berhimpun secara aman, membentuk persatuan. Clue, berhimpun secara aman. Kalau kau buat demo, kau bawa senjata, kau pecah duit kedai orang semua, adakah itu aman? Tak. Jadi adakah perhimpunan itu sah ataupun haram? Haram. Kalau dapat permit tapi kau buat hal juga, boleh tak ahli-ahli dia, orang yang join demo tu ditahan? Boleh. Sebab engkau tak ikut peraturan aman. Kita memang ada, perlembagaan dia memang tak perfect. Orang yang buat manusia buat kan, bukan malaikat. So bila walaupun begitu, kita bagi benda, kita bagi kebebasan, tapi ada syarat. Itu sebab dia kata tak mutlak. Boleh pindah, boleh edit. Kena faham benda tu, okay? Lepas tu walau apa pun jadi, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, Suhakam, pun diwujudkan untuk membela hak asasi manusia. So mempromosikan, melindungi hak asasi semua orang di negara ini. Hak asasi ni kalau ikut perlembagaan yang 4 lah. Diri, beragama, pendidikan dan berpersuara, berpersatuan semua ni. Kalau kita langgar ni, bolehlah mengadu kat Suhakam tu. Alright. So pengasingan kuasa dan pemerintahan, nampak tak? Tengok buku teks. Dia ulang lagi guys. Dia ulang lagi perundangan eksekutif kehakiman. Dia ulang lagi guys. Baru cakap tadi dia ulang balik guys. Macam mana guys? Pening lah guys. Mabuk ke apa? So badan perundangan mengubah undang-undang. Kalau kerajaan persekutuan, parlimen. Negeri macam aku dah cerita dulu, DUN, Dewan Undangan Negeri. Parlimen ada 2, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Ketuanya yang di-Pertuan Agong, demokrasi, gubah undang-undang, buat pindaan persekutuan, semak dasar kerajaan, lulus perbelanjaan kerajaan, lulus sistem cukai. Benda yang sama.
Yang di-Pertuan Agong memperkenankan rang undang-undang. Dewan Rakyat, Dewan Perwakilan. Dewan Rakyat, siapa punya? Rakyat lah. So wakil rakyat, siapa yang pilih? Rakyat lah. Rakyat pilih macam mana? Pilihan raya lah. La ilaha illallah. Menggubal meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. First step Dewan Rakyat dulu. Lepas tu bawa mana? Dewan Negara. Dewan Negara. So Dewan Negara, Dewan Senat, Dewan Tertinggi. Membahaskan rang undang-undang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti, detail. Itu peranan dia. Second step. Kalau engkau nak bawa undang-undang, Dewan Rakyat bagi majoriti, lulus. Siapa kata yes? Yes. Lepas tu bawa ke Dewan Negara, bincang-bincang, bahas. Oh, ini wakil rakyat ni meripik lah. Tak payahlah. Oh, ini betul juga wakil rakyat cakap. Okay lah, luluskan lah dia punya. Dah lulus, step terakhir bawa ke mana? Yang di-Pertuan Agong. Perkenankanlah rang undang-undang tu. Yes. Itu step. Macam engkau lah, nak naik dalam syarikat, kena step. First jadi kuli dulu. First jadi cleaner dulu. Cleaner sapu lantai dulu kan. Gitu kan. Kadang-kadang dah sapu lantai, kau bawa kopi untuk manager kau. Lepas tu dah lama-lama kau jadi staff. Lepas tu jadi manager. Lepas tu jadi big boss. Ada step dia deh. Macam engkau lah, nak memikat crush engkau. First step, untuk lelaki-lelaki buaya, first step, awak tengok story dia, awak DM. Bila dah DM, lepas tu alamak, susah lah nak DM ni. Kat DM ni susah nak hantar gambar semua ni. Boleh tak hantar ke WhatsApp? Tu next step kan. Alah, aku tahu lah kan. Lepas tu dah hantar ke WhatsApp. Lepas tu dah ada WhatsApp. Jom kita busy sayang. Jom voice call, voice video call. Ada step dia. Sorry, saya tak cakap awak. Terasa ke? Saya tak cakap awak. Tak cakap je. Gitu. Okay. So, badan eksekutif melaksana. Okay, eksekutif tadi aku cakap apa? Pentadbiran kan? Okay, dia more tu pelaksana. Diorang bincang, diorang buat dasar-dasar, diorang yang melaksanakan. Contoh, jemaah menteri kabinet lah. So, siapa pemimpin kabinet ni? Perdana Menteri. So, kalau awak tengoklah info sejarah, persidangan pertama parlimen dekat mana? Dekat Dewan Tunku Abdul Rahman Jalan Ampang. Persidangan pertama parlimen 16 September. Masa Hari Merdeka tu, di bangunan Parlimen Malaysia dekat yang kita punya parlimen sekarang lah. Sebab nak isytiharkan Hari Malaysia di situlah. So, undang-undang yang diluluskan. Okey. Saya pernah cerita. Kalau undang-undang yang diluluskan Parlimen Gubal, dia dipanggil Akta. Di Parlimen buat. Okey. Kalau Dewan Undangan Negeri DUN buat, dia dipanggil enactment. Itu sebab orang selalu kata enactment negeri, enactment DUN. Kalau Sabah Sarawak special kan, saya cakap ordinance. Sabah Sarawak dia special sebab dia ada autonomi dia. So, badan eksekutif pula ada Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri Kabinet siapa? Pada Menteri. Menteri Kesihatan, Menteri itu, Menteri Kesihatan, Adam Baba, Spanish Fly. Menteri Pendidikan, Nazijidin, bla bla bla. Menteri. So, dia mengetuai kementerian. So, ada tanggungjawab kolektif mempertahankan keputusan jemaah menteri. Kalau seorang menteri tak bersetuju dengan dasar kerajaan, dia kena letak jawatan. Sebab dia is a part of jemaah tu. Dia tak setuju. Apa nak stay pula? Belah lah. So, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, siapa ketuanya? Okay, kalau persekutuan, ketuanya agung. Kalau negeri, ketuanya sultan. Seolah-olah agung lah di negeri dia lah. Gitu. So, dah settle. So, kalau lah kuasa eksekutif, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, ataupun inilah datangnya yang awak selalu dengar tu. X. Bukan X awak Bukan X awak Siapa yang dah pernah couple jadi X, bukan X awak. Exco. Apa tu Exco? Executive Council. Majlis Eksekutif. Eksekutif. Dia macam kabinet, tapi dekat negeri awak. Okay. Tadi level besar. Parlimen kan? Parlimen bapak besar. Dewan Rakyat, Dewan Negara, Agung. Besar. Ini level-level mini. Level negeri. Level negeri, Dewan Rakyat dekat negeri tu namanya DUN. Kabinet kat negeri tu namanya apa? Exco. Lepas tu, Agung dekat negeri apa dia? Sultan. Level mini. Okay? Malaysia level mini. Itu negeri. Boleh? So, Badan Kehakiman bertanggungjawab mentadbir melaksanakan undang-undang, mempertahankan perlembagaan persekutuan. Tolong ingat, eksekutif ni
pelaksana. Melaksanakan dasar. Legislatif tadi perundangan menggubal undang-undang. Siapa yang laksanakan? Undang-undang dah ada. Siapa laksanakan? Dia buat. Ini laksanakan dasar. Siapa yang buat undang? Siapa yang praktis undang-undang tu? Kau pelik. Pening. Dia macam pening. Kepala otak aku jatuh, hilang. Hilang otak tu. Macam tu kan. Gitu. Okay, so siapa yang jalankan undang-undang? Mestilah sistem kehakiman. Macam biasalah, Agung ada 3 badan. Ni dia ulang balik benda yang tadi. So siapa ketuanya? Siapakah ketua atas kat badan kehakiman? Ketua Hakim Negara. So kuasa badan kehakiman, mahkamah. So hakimlah yang menjalankan semua benda. Okey. Sebelum tutuplah hari ni, macam mana saya nak bezakan antara mahkamah atasan dengan mahkamah bawahan? Guys, kalau dalam buku teks dia akan tunjuk segitiga ni. Betul? Lepas tu dia buat segitiga ni, mahkamah atasan, mahkamah bawahan. Dia tunjuklah macam ni. Macam mana cara senang nak ingat? Okey, mahkamah atasan. Apa yang ada kat situ? Atas. Kalau atas dia tinggi ke dia rendah? Tinggi kan? Tinggi kan? So mahkamah atasan ialah mahkamah tinggi. Dah siap. Tu. So apa lagi tinggi daripada mahkamah tinggi? Bila awak dah terlalu tinggi, awak merayu, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Awak merayu dekat dia. Kenapa aluminium juga dia guna piramid? Tak tahulah, biasalah. Piramid kan paling senang dalam sejarah. Kan awak merayu. Bila awak merayu, dia lagi tinggi daripada yang tinggi, maka mahkamah rayuan. Mahkamah tinggi, mahkamah rayuan. Mahkamah tinggi ada 2, Malaya dengan Sabah Sarawak. Dah siap dah. Lepas tu apa lagi tinggi dari 2 ni? Apa yang membentuk Malaysia? Persekutuan. Maka mahkamah persekutuan. Mahkamah lain semua sekali dekat bawah. Mahkamah bawahan deal dengan siapa? Rakyat-rakyat biasa. Hal-hal kecil, hal mencuri, hal merompak, hal-hal itu dan ini, hal rumah tangga, syariah, semua. Session, magistrate, semua di bawah. Sebab kita kan rakyat bawahan, kita kan marahin sahaja. Gitu. So dah siap dah. Mahkamah khas, contoh mahkamah raja, mahkamah tentera, mahkamah perusahaan, mahkamah juvana. Juvana tu untuk apa? Juvana untuk korang lah. Korang. Muka-muka juvana. Tak ada. Bukan. Okay. Juvana. Okay. Engkau juvana lah, Kamarul. Yang perempuan ni bukan juvana. Diorang ju sayang. Gitu. Tak ada. Gurau. Tak ada. Juvana tu maknanya yang bawah 18, bawah 16. Yang undang-undang sekarang masih tak berfungsi ke atas mereka. Dia anggap kanak-kanak lagi. Tapi buat hal. Budak-budak isap ganja. So kenalah pergi mahkamah juvana. Tak ada. Saya tak isap ganja. Saya isap milkshake je. Milkshake guys. Milkshake. Gitu. Dah. Itulah 3.4. Dia ulang balik. Dan 3.5 saya tak nak sentuh. Ada sebab saya tak nak sentuh 3.5. Okay, baca sikit 3.5. Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Keunikan dia ialah gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran. Saya dah cerita ke tak tadi? Dah kan? So saya perlu cerita lagi tak? Inilah yang uniknya. Tak ada yang dulu, tak ada yang sekarang. Contohlah, warisan sosiopolitik kita kan. Contoh, kita ada raja tradisional. Sekarang demokrasi berparlimen. Kita guna model siapa? Model demokrasi ni kita guna siapa? Kita guna Malaysia punya ke negara lain punya? British. Yes, Westminster kan. Aku dah cerita kan, mahkamah dia kan, Westminster Abbey tu kan, tempat nak lantik raja-raja apa semua kan. Kan dah cerita hari tu kan. Kan. So itu satu. Gabungan ni kaedah terbaik nak mengimbangkan kejayaan kita. Nak mencipta kejayaan. Nak imbangkan dari segi apa? Bila dengar. Nak imbang dari segi apa? Dari aspek apa? Kembalilah ke pangkal jalan. PES,
Satu, modern campur tradisional. Saya sudah cakap dah tadi. Yang kedua, mekanisme semak dan imbang. Dah cerita ke tak belum? Dah cerita kan? Dah cerita kan? Dah cerita kan? Raja berperlembagaan dengan demokrasi berparlimen. Raja berkecuali. Kuasa pengimbang raja meredakan konflik demokrasi. Contoh pertikaian parti politik. Paling senang langkah Sheraton. Okey, macam ni. Kalau awak nak sebut langkah Sheraton, awak nak bagi satu contoh yang mana Agong meleraikan parti politik punya pergaduhan kan. Lepas tu mengamankan balik negara, awak boleh guna. Semua muka macam blur. Kata politik tak ada sentuh. Apa ni Sam? Janganlah merosakkan masa depan aku. Tak. Ada aku suruh kau masuk politik ke? Ada aku suruh kau sembang pasal PAS dalam tu? Tak ada. Engkau saja Engkau saja baling. Tak ada. Means awak nak cakap lah. Bagi satu contoh cukup. Tapi engkau bukan nak promote politik. Engkau nak cakap Agong tolong amankan benda tu dengan kuasa pengimbang dia. Kita kan nak guna FHC tambah I. Fakta dia Agong punya budi bicara, kuasa semak dan imbang. Huraian dia, Agong gunakan kuasa dia tu, budi bicara dia tu untuk meleraikan pergaduhan politik antara parti politik. So, apa contoh dia? Langkah Sheraton tu. Apa impak dia? Bagi kesan pula. Kan kita kan strukturkan kebat, aku dah pernah ajar korang kan. So, apa kesan dia? Aman, tak ada pertikaian, rakyat pun hidup okey balik. So, bersama-sama memerangi COVID-19. Kalau awak semua bagi jawapan zaman semasa, buku teks sejarah awak ni, dia tak adalah outdated sangat. KSSM modern, dia dah tak ada kuno sangat. Tapi, dalam buku teks awak ni, COVID pun tak sentuh banyak. Tapi dah ada. Awak sebut COVID sekarang, awak sebut darurat, pengisytiharan darurat sekarang, awak sebut, boleh ke tak? Boleh? Boleh? Boleh. Sebab dia isu semasa. And pemeriksa lagi suka awak bagi isu semasa. Sebagai contoh atau huraian. Yes. Jadi guys, tolonglah baca isu semasa. Bukan baca, macam take note. Saya kan sekarang, dulu saya suka baca surat khabar. Saya memang suka The Star. The Star awak tahu kan, surat khabar English tu kan. Memang family saya memang suka beli and then baca. So vocab English saya pun bertambah. I can speak English now if you want to. Cik tiba kan, dah tiba speaking English kau. Kan? Ya kan? Ya. Okay. Tapi sejak kebelakangan ni, bila dah PKP, saya tak boleh keluar nak beli benda pun. Surat khabar pun dah tak ada dah sekarang yang jual fizikal. Surat khabar saya ialah di phone. Bukan saya pergi laman web surat khabar tu. Tak. Saya follow kat Twitter. So, saya buka pagi-pagi buta, bila bangun pagi, Twitter, saya baca surat khabar tu. So, saya tahu isu semasa dan saya hadam. And saya cerita ke awak sekarang ni, apa yang saya tahu berdasarkan perkembangan itu. Sejarah memanglah pasal masa lampau. Bukan nak kata, jangan dikenang masa yang lalu. Kepala hapak kau. Bukan. Tapi, kita gunakan masa lalu itu untuk jadikan pengajaran pada masa sekarang agar membaiki masa depan. Itu sejarah. Macam awak lah. Sejarah awak yang silam dengan ex awak gunakan sebagai kekuatan diri awak untuk mencari yang baru yang akan jadi pelindung awak hingga ke jannah. Ya, gitu kan. Nampak tak? Sam pun sweet tau gitu. Unsur tradisional dalam pentadbiran, kedudukan Islam, bahasa Melayu, kedudukan Bumiputera, kepentingan sah kaum lain, gambar agung pada wang kertas, tulisan jawi jawatan negara, bacaan doa, sidang parlimen, guna bahasa Melayu dan urusan rasmi kerajaan. Itu semua nilai sejarah, nilai identiti, tradisional. Sebab apa tradisional? Dari dulu guna. Sekarang pun guna tak? Guna. Campur. Lepas tu kuasa budi bicara raja. Aku dah cerita tak budi bicara tadi? Dah. Perlu aku ulang tak? Itu special. Lepas tu kerjasama politik. Aku dah cerita tak tadi? Berapa kali aku sebut PH tadi? Berapa kali aku sebut PN tadi? Kan? So, perkongsian kuasa. So, bila perkongsian kuasa ni, paling senang contoh, buatlah segitiga, buatlah TRT. Contoh, Parti Perikatan, Parti Barisan Nasional, Parti Pakatan Harapan, Parti Perikatan Nasional. Awak nak buat dalam esei, tak apa. Sebab awak bukan kata, saya sokong Perikatan Nasional. Tak minta pun. Aku tak minta kau sokong pun. Kau siapa nak sokong? Mengundi pun tak boleh.
Kan? Tak. Saya terangkan fakta itu, tunjukkan point. Jangan takut kalau itu ialah fakta. Okey? TRT apa? Toleransi, tolak ansur, rundingan. Kan? Dah ajar kan? And apa kesan dia? Kalau kebat lah, kalau soalan kebat tanya, ni saja-saja nak buat secara reka. Cikgu sejarah saya salah satu, dia suka mereka soalan kebat sendiri. Sambil saya mengajar, dia reka sendiri soalan. Soalan yang tak ada dalam buku teks pun. Orang pun macam, benda bodoh. Dia merangsang otak awak untuk berfikir. Bila awak reka soalan, macam, wow, fantastic baby dance. I wanna dance, 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 boom shakalaka. Macam tu kan. Gitu. Awak ingat saya tak tahu, saya dulu layan Big Bang tau. Saya suka G-Dragon. Dulu. Sekarang dah tak ada dah Big Bang tu. Dia bila nak comeback pun aku tak tahu. Lepas tu saya suka lagu Astar. Tu pun suka tak? Okay, sambung. Okay. Okay. So, kerjasama tu bagi tahu. Kesan tadi bagi tahu. Kalau tak ada kerjasama politik, ni semua beza pendapat tau. Contoh perikatan. UMNO Melayu kerjasama dengan MCA parti Cina dengan MIC parti India, beza bapak tapi kerjasama, ketepikan perbezaan, apa jadi? Merdeka kan? Kalau tak kerjasama boleh merdeka tak? Nampak tak? Benda simple je lah. Kerjasama politik, apa yang uniknya? Alah hapak kau, simple. Inilah unik. Malaysia antara satu-satunya negara, kaum macam-macam, budaya macam-macam, perangai orang pun macam-macam, tapi boleh hidup aman sampai sekarang. Gaduh-gaduh pun in the end aman. Awak tengok dekat US, apa jadi? Black Lives Matter kan? Black Lives Matter lah, diskriminasi. Awak tengok dekat negara Eropah, apa jadi dekat imigran dia? Kena halau, jadi pelarian. Negara yang ada berbilang kaum dan etnik yang banyak-banyak, ramai-ramai, takkan pernah hidup aman. Maybe boleh, tapi sekarang setakat ni ikut rekod tak pernah. Malaysia je boleh. Nampak? Bangga kan? Tapi janganlah bangga dengan pemimpin yang buat salah. Itu lain tau. Itu lain tak sentuh lah situ. Tapi kan? Bangga dengan identiti kita. Itu sebab belajar bab 3 ni, identiti sebenarnya. And secara tak langsung awak dah habis dah bab 3. Tada! Benda yang awak buat kat sekolah akan habiskan dalam masa 2 minggu, 3 minggu, habis dah hari ni. Sebiji habis. Kan? Benda tu dia ulang. Ni 3.5 aku rasa tak perlu explain pun, tapi sajalah explain just nak kuatkan balik pemahaman awak. Leave class lah macam ni. Kau awak tengok ada kau apa nak pukul 12 dah pun. Memanglah leave pun kan. Tapi sebelum habis tu, dekat info sejarah dia ada sebut pasal pengisytiharan darurat. Saya pun boleh isytihar darurat. Agung kan. So darurat ada banyak benda, banyak pernah jadi. First is 1966. Awak nak tengok buku tu boleh juga, tak nak awak dengar saya cerita je. Sebab kita habiskan. 1966 dekat Sarawak. Kat Sarawak ni, dia nak pilih ketua menteri Sarawak tau. Masa tu kan, parti-parti politik. Sekejap saya recording